طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu, itulah dalam perbahasan kita berkenaan dengan topik berkenaan dengan akidah, dan lebih khusus lagi adalah kita membahaskan berkenaan dengan sebuah buku yang sangat baik diusahakan, diterjemahkan dan diringkaskan oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari waffaqahullah, iaitulah bantahan ulama kurun yang ke-6 Hijrah terhadap manhaj dan amalan melampau ahli sufi. Yang mana suka untuk anda ingatkan, kita bila kita membahaskan tentang bantahan ulama ini, ianya adalah dalam rangka kita nak mengetahui tentang keburukan dan untuk kita menjauhkan diri daripadanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu sa'altuhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai di kalangan sahabat yang suka bertanyakan tentang kebaikan. Tetapi aku bertanyakan, gemar dan suka bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafatan an yudrikani. Kemudian Huzaifah kata, apa tujuan dia tanya tentang keburukan tu? Adakah untuk buat benda yang buruk itu, atau untuk terlibat dalam keburukan, atau terjebak dan terjerumus dalam keburukan? Tidak. Tetapi kerana takutkan keburukan itu terkena aku. Makhafatan an yudrikani. Jadi setengah orang ada, dia kata apalah buat kuliah cerita tentang keburukan, tentang kesalahan orang, nak cari aib orang, nak cari aib kumpulan ini. Inilah puak-puak ni, dia kata nak mencari aib orang. Tidak. Ini adalah dalam rangka yang seperti mana yang difahami oleh para sahabat. Maknanya kita belajar tentang, kita cerita tentang keburukan, itu adalah salah satu daripada manhaj para sahabat dalam menuntut ilmu. Bukan kita nak kita kata nak tahu keburukan itu, kita nak terjerumus dan nak terlibat dalam keburukan itu, ataupun kita nak menuduh orang tanpa bukti. Tidak. Tetapi lebih pada sebagaimana kata Huzaifah tadi, makhafatan an yudrikani. Kerana takut kita nak dinding diri kita. Kita nak tahu keburukan supaya kita boleh buat persiapan, supaya kita boleh dinding diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya tidak terjebak dalam keburukan yang sama. Jadi itu fiqh tentang keburukan. Sebab itu adanya kitab Al-Fitan. Dalam kitab hadis adanya kitabul Fitan. Al-Fitan ni cerita pasal benda buruk je. Kan? Benda buruk saja. Kan? Bukan kerana nak terjebak dalam keburukan, tetapi kerana nak menjauhkan diri daripada keburukan. Jadi alhamdulillah, tadi dua sesi Ustaz Adli, sampai mana tadi Ustaz Adli berhenti? Satu bab muka surat berapa? Kalau ikut muka surat yang diberi oleh admin, oleh Abu Talha, ana kena syarah 112 tu. Macam mana? Kena ambil hak ni ke macam mana? Terpulang? Sampai muka surat apa tadi? 37. Okey, maknanya habis kasyaf, bab kasyaf.
Tak apa, kita masuk tentang bantahan ke atas wajd. Bab yang kedua. Tak apa, kita teruskan. Baik, jadi pendahuluan tu disebutkan oleh muallif ataupun peringkas dan juga penterjemah kita wafaqahullah. Baik, wajd merupakan satu isu yang biasa dibahaskan dalam dunia kesufian. Wajd ini berlaku apabila seseorang ahli sufi menghadiri majlis simak. Simak ataupun sama'. Yakni simak atau sama' ini majlis mendengar qasidah, syair, lantunan-lantunan lah. Itu disebut sama' mereka. Atau mendengar bacaan Al-Quran, syair dan lain-lain. Baik, ia berlaku bukan dengan kehendak sendiri tetapi disebabkan kegagalan yang terlibat dalam menghadapi warid yang datang setelah mendengar perkara-perkara yang disebutkan di atas sehingga mengeluarkan satu bentuk pergerakan yang kadang-kadang bukan sahaja menjatuhkan maruah, bahkan juga bertentangan dengan syarak. Dakwaan ahli sufi dalam mengalami wajd ini dikira sebagai perkara biasa dalam kalangan ahli-ahli sufi dan dapat dilihat dengan jelas dalam kebanyakan karya mereka. Baik, definisi wajd. Jadi bila kita nak bahaskan tentang istilah-istilah kesufian ini, nak tak nak kita kena tahu maksud istilah, mustalahat mereka. Supaya yang pertama kita tidak berlaku zalim. Kita tidak berlaku zalim maknanya kita tak kata apa yang mereka tak kata. Jangan. Maknanya nak tak nak, maknanya kita kena tahu asas. Sebab itu buku ni diringkaskan, ringkasan definisi dan sebagainya, alhamdulillah memudahkan kita sebagai orang awam untuk tahu serba sedikit asas apa yang dimaksud dengan wajd. Dan antara kitab yang bagi pendapat ana menyeluruh dalam menjelaskan istilah-istilah kesufian ini yang mempunyai tapisan, filter, makna ada tapisan ni. Kitab ni dia bawakan, dia bentangkan istilah-istilah kesufian itu mengikut martabat perbahasan ulama sufi. Kemudian ada kritikan. Dan ada tapisan ni makna ada benda yang betul, dia kata betul. Yang tak betul, yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, dia kata bercanggah. Iaitulah kitab yang terbaik dalam isu ini, iaitulah kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin. Ada dah ringkasan dia, mukhtasar dalam bahasa Arab. Kalau dalam terjemahan anda tak pasti. Madarijus Salikin antara kitab Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mensyarahkan Manazilus Sairin karangan Al-Imam Al-Harawi, Ismail Al-Harawi rahimahullah ta'ala, ulama sufi yang kita katakan yang kesufiannya itu tidaklah sampai tahap menyeleweng. Maknanya ada perkara-perkara yang ditambih, ada perkara-perkara yang dikritik oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Imam Ibn Qayyim rahimahullah dia tambih kat mana yang perlu ditambih, kat mana yang perlu diberikan pembetulan dan sebagainya. Jadi kitab yang terbaik adalah Madarijus Salikin. Kitab kita kata kalau kita nak tahu istilah-istilah kesufian itu dan kita nak tahu suluhan yang sahih, macam mana ulama ahli sunnah menerangkan apa yang masih ada kelabu, apa yang ada yang menyeleweng terus, apa yang tak betul, maka diluruskan. Sebenarnya ini adalah khidmat ulama ahli sunnati wal jamaah kepada ulama-ulama sufi. Maknanya bukan kata mereka terus menolak secara total, tetapi mereka mengkritik dengan memberi penambahbaikan, dan mengkritik maknanya dengan penuh keadilan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita supaya berlaku adil. Wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, Allah Ta'ala suruh kita timbang dengan keadilan. Al-qistasul mustaqim maknanya kata para ulama salaf, al-adlu, keadilan. Timbanglah sesuatu perkara, setiap perkara dengan keadilan. Al-adlu.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maknanya wala yahmilannakum bughdu qaumin an yaqulul haq. Janganlah disebabkan kebencian kamu terhadap satu kelompok, satu puak, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berlakulah adil, maka keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Sebab itu ini manhaj ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita tengok seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, maknanya memang berlaku adil. Berbeza dengan golongan-golongan yang datang kemudian yang mungkin mereka ada semangat untuk membantah, tetapi mereka terlupa keadilan tu. Ini memang kita tak nafikan. Sebab itulah kadang-kadang golongan-golongan yang terjebak dalam tarikat-tarikat ini, kadang-kadang mereka merasakan mereka dizalimi, kadang-kadang mereka merasakan mereka dituduh dengan tuduhan fitnah dan sebagainya. Memang kita tidak nafikan ada di kalangan mereka yang hendak membantah amalan-amalan kesufian, i'tiqad dan akidah pegangan kesufian itu yang mungkin mereka semangat tetapi terlepas pandang dari sudut keadilan. Sebab itu nak mengkritik ni bukan senang. Lebih-lebih lagi apabila melibatkan tentang mazhab, pandangan-pandangan mazhab-mazhab yang berkait dengan amalan, berkait dengan kita kata apa, pendapat-pendapat yang dikemukakan, bukan senang. Memang kena betul-betul teliti. Sebab itu bukan semua orang boleh membantah. Kalau nak setakat bantah dekat Facebook tu memang semua orang boleh tulis, tapi belum tentu betul. Belum tentu betul. Kalau setakat nak buat YouTube channel kan, buat react ke orang tu orang ni, memang semua orang boleh. Goreng je. Tetapi nak betul-betul nak meneliti, kemudian nak membantah tu dan nak menambah baik. Nak bagi tahu apa kalau kita bantah. Okey, kita bantah tentang kasyaf. Kan macam Ustaz Adillah bantah. Dah bacakan bantahan ulama. Kemudian ulama bawakan apa? Apa yang sebenarnya, apa yang sahih. Betul tak? Itu sebenarnya. Bukan semata-mata kita kata ini tak betul. Kemudian kita tak tahu nak bagi tahu apa benda yang sebenarnya yang sahih. Apa benda sebenarnya yang dituntut oleh syarak. Apa amalan yang sahihnya. Kalau kamu kata ini tak betul, apa yang betulnya? Macam mana cara faham yang betul? Itu sebenarnya. Cara bantah. Sebab itu Alhamdulillah buku ini ada kriteria tersebut. Maknanya ada bantahan-bantahan daripada ulama kurun ke-6. Kenapa kurun ke-6? Itu persoalan. Kenapa tidak kurun ke-7 ke kurun ke-8 ke kurun 9 ke 10 ke 11 dan seterusnya? Kerana kurun ke-6 menyaksikan adalah fasa di mana normalisasi kesufian itu berlaku dengan sangat pesat. Kesufian yang dalam erti kata maknanya yang sudah masuk unsur-unsur asing, khususnya unsur-unsur batiniyah. Unsur-unsur kita kata falsafah asy-syarqiyah, yakni falsafah ketimuran seperti ajaran Gnostik, Hindu, Buddha dan sebagainya telah masuk meresap kepada sebahagian umat Islam yang berada pada kurun yang ke-6. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menegakkan mereka-mereka di kalangan ahli ilmu, di kalangan ulama, di kalangan fuqaha yang sentiasa akan bangkit menjelaskan kebatilan, menentang kebatilan dan menjelaskan kebenaran. Dan alhamdulillah kita dah ada buku tu, maknanya senarai nama-nama ulama yang bantah tu kita dapat lihat ulama ni kata apa, Ibnul Arabi kata apa, Ibnul Jauzi kata apa, dan seumpamanya. Baik, jadi balik pada definisi wajd. Kalau kita tengok dalam buku ini dikemukakan ta'rifan daripada Al-Jurjani. Dia kata mendefinisikan wajd sebagai sesuatu yang muncul secara tiba-tiba ke dalam hati dan menempuhnya tanpa sebarang bebanan dan buat-buat. Baik, itu satu pendapat ataupun ta'rifan. Ada juga yang mengatakan wajd adalah sinaran yang bersinar ke dalam hati kemudian padam dengan cepat. Baik. Jadi ta'rifan ini kita akan lihat pelbagai ta'rifan, pelbagai penjelasan tentang maksud, apa maksud wajd.
Tetapi kalau kita lihat macam mana sekalipun takrifan diberikan, hakikatnya yang dikira adalah hakikat perkara tersebut. Sebab itu kaedah menyebutkan al-ibrah bil musammayat la bil asma'. Ibrah maknanya kita nak tengok sesuatu perkara tu hakikatnya pada perkara yang dinamakan itu, musammayat. Hakikat dia. Bukan pada semata-mata penamaan, la bil asma', bukan pada nama saja. Contohnya kopi. Kan, kopi yang ada dekat dalam cawan ni. Dia hakikatnya kita tengok warna hitam. Jadi dia kopi. Rasa dia pahit-pahit manis sikit. Jadi dia kopi. Kalau kita ubah nama dia jadi sirap, boleh tak? Dia tetap jadi kopi. Betul tak? Ubahlah sirap hitam. Ataupun orang apa dia cerita Piramli tu yang dia buat belakang arang. Dia buat kopi juga kan? Dia kata kopi. Dia kikih arang yang ada dekat punggung kuali kan? Kemudian dia kata kopi. Kopi. Tapi sedangkan benda tu arang. Kan? Jadi tidak dikira pada penamaan. Tak kira lah dipanggil kopi ke, dipanggil apa ke, hakikatnya benda tu arang. Jadi tak bolehlah kita kata, tak kira lah kan, apa saja penamaan dia. Sama juga kalau orang bagi air yang kita kata arak misalnya, dia kata ini adalah bir yang halal. Kasbe versi halal. Ataupun dia kata, tak kira lah dia bubuh nama apa. Tetapi hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah arak itu. Apa sahaja yang itu maksud musammayat, benda yang dinamakan itu. Jadi sama juga dalam istilah yang mereka maksudkan, perbahasan tu. Maknanya kita kena faham takrifan yang dikemukakan ulama, tetapi kebanyakan golongan-golongan pelampau dalam ajaran sufi ini, mereka praktikalnya mereka tidak sama seperti takrifan. Tak sama. Sebab itulah kalau kita tengok takrifan yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam buku kita ni sama macam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bila dia kata ma yusadiful qalba wa yaridu alaihi min waridatil mahabbati wasyauqi wal ijlal ta'zim wa tawabi'u dzalika. Ini takrifan yang telah di-modify ataupun telah diperbaiki. Okey, kat sini takrifan kalau ikut Al-Jurjani ni dia kata wajd sebagai sesuatu yang muncul secara tiba-tiba ke dalam hati. Mana istilah wajd ni, apa dalil mereka? Dalil mereka sebenarnya mereka ambil daripada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun ataupun salathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dia ambil daripada wajada tu. Wajd. 3 perkara barang siapa yang ada padanya 3 perkara tersebut, maka dia telah mendapatkan kemanisan iman. Wajada. Jadi dia ambil daripada situ, dia pun kata inilah dalil adanya wajd. Tetapi takrifan wajd itu dipraktikkan oleh ahli sufi, yang itu yang dikritik oleh ulama. Maknanya apa maksud wajd di sisi mereka? Kita tengok yang sahihnya yang Nabi SAW sebut dalam hadis Anas tadi. Nabi kata 3 perkara barang siapa yang ada padanya 3 perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Wajada halawatal iman. Apa dia? Yang pertama, an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, dia menjadikan apa? Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya berbanding dengan selain keduanya. Maknanya dia meletakkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul mengatasi kecintaan kepada selainnya. Itu yang pertama. Yang ketiga, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia menyintai seseorang individu, tidaklah dia menyintainya melainkan kerana Allah. Yakni kita menyintai seseorang kerana Allah. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fin nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dirinya dicampak ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi ni 3. Maknanya yang Nabi SAW ajar, wajd.
Senang je, simple lah. Tak payah kita pening-pening nak belajar istilah mereka tu sebenarnya, asalnya. Sebab itu, belajar Quran dan Sunnah, faham Quran dan Sunnah sebenarnya, itu sudah cukup. Kan? Tetapi ialah disebabkan oleh kita ni dah kurun ke berapa, kurun ke-6 pun ulama' masih bantah, kurun kita ni bertambah-tambah lagi lah. Kan? Yang tak cerdik ada, yang cerdik-cerdik, suam-suam cerdik ada, suam-suam jahil ada, jahil murakab ada, jahil macam-macam. Jadi, kita zaman kita ini, nak tak nak, mesti menjadi tanggungjawab fardu kifayah kepada ahli ilmu untuk menjelaskan tentang istilah-istilah mereka itu. Dan kalau kita kembali kepada asal hadis tadi, simple kan? Ada pening ke nak faham? Ada kena menggeletar, menggelupur dulu ke? Okay. Dengar hadis tu menggelupur. Tak kan? Simple je. Baca dengan penuh keyakinan, kita baca hadis, kita dengar, dan ya, kalau kita menghayati, maknanya kita mungkin ada dalam hati kita ini rasa gerun, kemudian bila kita dengar neraka kan, kita rasa gerun. Kemudian dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, gementar hati mereka kan, dan juga kita kata kulit mereka menjadi meremang disebabkan takutkan Allah kan. Jadi definisi wajid ini, kalau kita tengok ahli sufi yang menyeleweng ni, yang melampau, mereka ambil hak yang tu. Mereka ambil yang kita katakan simptom-simptom, kita boleh katakan simptom-simptom sesuatu perkara itu berlaku, mereka hanya fokus kat simptom ataupun kesan daripada sesuatu amalan dilakukan. Contohnya bila kita baca hadis tadi, hadis Anas tadi, ya, kita, kalau siapa yang baca hadis kan, dia akan siapa yang baca hadis, siapa yang belajar hadis, dia akan dapat rasa kemanisan hadis. Sama macam Al-Quran. Kan? Di siapa yang baca Quran, dia akan dapat rasa kemanisan Quran. Macam mana kemanisan Quran tu? Berbeza-beza mengikut orang lah. Maknanya tahap ketakwaan. Jadi dalam contohnya macam dalam Al-Quran bila Allah Taala sebut tentang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ataupun golongan yang mereka yang membaca ayat-ayat Allah, kemudian mereka yang hati mereka menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hati mereka menjadi tenang. Baik, tenang tu macam mana? Jadi kat situ mereka fokus, tenang tu macam mana? Dia kata tenang tu macam ni. Dia balik kepada pengalaman peribadi. Dia balik kepada pengalaman peribadi. Sama juga wajid ni. Mereka hanya fokus pada pengalaman peribadi. Macam kita bagi contoh tadi, kita dengar neraka, kita takut. Kan? Tapi macam mana kita zahirkan rasa takut tu? Macam mana rasa ketakutan dalam hati kita tu? Itu benda yang subjektif. Kita tak boleh ukur. Kerana perkara tersebut tidak dapat dilihat pada mata kasar kita. Dan mungkin ada tanda-tanda bagi dalam peribadi kita, dalam diri kita. Tetapi golongan yang melampau ini, itu yang mereka jadikan sebagai fokus mereka. Wajd, maknanya sebab itu kalau kita tengok, mereka akan definisikan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba ke dalam hati dan menempuhnya tanpa sebarang bebanan dan buat-buat. Apa yang tiba-tiba tu? Apa yang tiba-tiba? Kan? Dan ada juga yang mengatakan wajh adalah sinaran yang bersinar ke dalam hati kemudian padam dengan cepat. Apa? Sinaran apa? Kan? Okey, kita tengok penjelasan dia. Baik, Imam Al-Ghazali menjelaskan yang dimaksudkan dengan wajh ialah satu ungkapan tentang satu keadaan yang membuahkan simak. Sama, ia merupakan satu warid. Warid ni perkara yang datang. Yang datang ketika proses mendengar Al-Quran, ataupun yang kita dengar Quran lah. Kita taklah kalau dengar syair ataupun qasidah tu taklah macam dengar Quran. Dengar sekali-sekala, dengar waktu perayaan ke hari raya Aidilfitri ke Aidil Adha ke dengar, ataupun kadang-kadang tu kita dengar, tak ada masalah. Harus. Tetapi bukan setiap masa kita dengar syair qasidah itu sehingga meninggalkan Quran. Tak boleh.
Kan? Jadi orang-orang yang golongan-golongan yang melampau dalam pengamalan mereka ini, kadang-kadang mereka menjadikan mendengar sama ataupun mendengar kita kata qasidah, nasyid, syair-syair itu melebihi mendengar Al-Quran. Kalau dengar Al-Quran dia tak rasa apa. Tapi kalau dengar nasyid tu dia rasa tenang, dia rasa itu kena apa? Muhasabah lah, kena check balik lah macam mana iman kita. Baik. Dia kata sini, ia merupakan satu warid yang benar setelah selesai sama' atau bersimak yang dirasai oleh pendengar di dalam dirinya. Situasi tersebut tidak sunyi daripada dua bentuk, iaitu pertama merujuk kepada kasyaf dan musyahadah daripada pihak ilmu dan peringatan, atau kedua merujuk kepada perubahan-perubahan yang bukan berpunca daripada ilmu. Maknanya dia ada kaitan dengan kasyaf dan musyahadah. Kasyaf ni penyingkapan, disingkap sesuatu perkara. Musyahadah maknanya penyaksian akan sesuatu perkara. Baik. Berdasarkan definisi wajh oleh Imam Al-Ghazali menjelaskan, kesan yang paling kuat yang melahirkan wajh dan dorongan-dorongannya di sisi ahli sufi ialah simak. Kerana itu tidak heranlah kalau mereka menyatakan wajh adalah satu ungkapan yang menggambarkan tentang apa yang berlaku ketika mendengar sama'. Nampak? Kesan. Wajh ni adalah kesan daripada kita melakukan sesuatu. Contohnya, contoh kita bagi contoh orang yang jarang berjoging, contoh. Lama dia tak exercise, kan? Lama tak exercise. Dia tinggal exercise lama. Berapa bulan, berapa tahun dia tak pernah exercise. Tiba-tiba dia exercise, pagi tu dia berjoging, dia tak tak regang-regangkan otak dia dulu, dia tak buat dulu benda-benda yang basic dulu, dia terus lari pecut. Apa akan jadi? Macam-macam kan. Maknanya akan lengah, kemudian mungkin akan menyebabkan ketika dia lari tu tiba-tiba datang serangan jantung ke apa ke kan. Itu kita kata, itu kita nak mudah faham. Dalam proses kita sesuatu perkara yang kita lakukan itu, ada perkara yang boleh datang, warid itu maknanya yang datang tiba-tiba. Wajh itu juga ditakdirkan dengan perkara yang datang tiba-tiba. Itu mudah kita nak faham. Tetapi dalam konteks perbahasan ahli tasawuf, wajh ini adalah dimaksudkan mereka ketika melakukan ibadat yang mereka namakan sebagai simak ataupun sama' itu. Yang ini mendengar nasyid, mendengar atau beribadat, berzikir dan sebagainya, sampailah mendapat tahap wajh. Baik. Kemudian dikatakan di sini, cara-cara yang menyebabkan berlaku wajh di sisi ahli sufi berbagai-bagai. Ini masalahnya. Pasal mereka semua nak ikut tarikat masing-masing. Ini yang dipertikaikan ataupun dipersoalkan oleh ulama-ulama ahli sunnah zaman berzaman. Masalahnya tidak ada kita kata satu guideline untuk menentukan jalan itu asasnya apa. Apa dia punya dalilnya, apa dia punya petunjuknya. Ada tak petunjuknya daripada golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-qurunul mufaddalah, para sahabat Nabi, tabi'in dan orang yang ikut jalan mereka. Itu yang kita pertikaikan. Kan? Baik. Jadi pelbagai itu yang masalah tu. Kadang-kadang berlaku wajh ketika mendengar ucapan yang indah. Sebab kalau kita tengok ni, ada yang dia dengar sampai tahap, kalau kita dah baca buku ni, sampai tahap dia dengar azan, dia jadi panas. Dia dengar orang azan, dia jadi panas. Dia kata wajh tu. Tetapi bila dia dengar bunyi keldai apa bunyi dia? Dongki. Hamir, sautul hamir. Inna ankara saut la sautil hamir. Allah Taala sebut suara yang paling buruk sekali adalah suara keldai. Kan dalam Quran Allah kata suara yang paling buruk sekali, yang paling tak sedap sekali. Tetapi dia kata suara itu menenangkan dia. Ini dalam kitab-kitab sufi. Dengar azan, dia kata panas. Dia maknanya dia tak boleh dengar. Itu yang tak pergi solat jemaah. Tapi bila dengar suara hamir, suara himar, suara keldai, dia kata sedap. Tengok apa punya agama macam ni. Kan? Ini kita kata ada dalam catatan-catatan dan kita akan baca nanti. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kadang-kadang berlaku tiga meninggal bacaan Al-Quran. Tak apalah kalau ketika dengar baca Al-Quran tu dia rasa takut, dia rasa gementar, dia rasa
bergetar kulit-kulit dia, itu alhamdulillah, itu tanda dia beriman, kan? Itu tak ada masalah kalau wajib dalam maksud demikian. Dan kadang-kadang juga berlaku ketika mendengar syair-syair yang lunak lagi menggetarkan jiwa. Ini pun kalau syair-syair itu mengandungi kata-kata, tutur kata yang baik, tutur kata yang mengajak kepada kebaikan, tak ada isu juga. Dan tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, tak ada isu. Tapi masalahnya bila syair-syair itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak, kata-kata lucah, perkara-perkara yang membangkitkan syahwat, perkara-perkara yang mengajak kepada fujur, mengajak kepada perkara fahisyah, perkara yang keji, perzinaan dan sebagainya, itu sudah tentu kita kata tak boleh, kan? Baik, Imam Al-Ghazali mengemukakan kisah yang membuktikan ahli-ahli sufi kadang-kadang mengalami wajd ketika mendengar bacaan Al-Quran, seperti kejutan, teriakan, pekikan, pingsan dan juga mengoyakkan pakaian. Ini tahap-tahap ni. Tetapi kita katakan sahabat Nabi, kita akan tengok nanti macam mana Ibnul Jauzi bantah, kan? Sahabat Nabi sehebat-hebat mereka pun tak ada dengar Al-Quran sampai pingsan. Orang yang selepas Nabi SAW, Nabi orang yang paling takutkan Allah pun tak sampai Nabi itu pingsan, kan? Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling afdal. Lepas pada Nabi-Nabi dan Rasul, dia yang paling utama sekali. Tak ada pun kita dengar riwayat Abu Bakar ni bergolek-golek ke lepas baca Quran tu, bergolek-golek, menggelupur ke. Macam sekarang kan, macam orang-orang geng-geng apa baca ruqyah tu, sikit-sikit menggelupur, sikit-sikit menggelupur, kadang-kadang kita pelik, kan? Baik, wajd juga berlaku dalam kalangan ahli-ahli sufi ketika mendengar syair-syair yang lunak dan menggetarkan jiwa, yang melibatkan suara-suara syair yang disertai dengan alunan alat muzik. Itu tak boleh lah, kan? Perkara yang haram tak boleh lah. Sebagaimana yang berlaku kepada Ad-Duqi, di mana pada satu malam beliau pernah bangun pada waktu separuh malam sambil meraba-raba dan akhirnya jatuh dan kepalanya terkena lantai. Beliau bangun semula dan ketika orang ramai menangis mengenangkan apa yang berlaku kepada beliau, beliau rebah kerana mendengar satu syair yang dilantunkan pada masa itu. Itu kisah dia. Baik, bantahan ulama ke atas wajd. Baik, kita tengok yang takrifan yang sahih oleh Imam Ibn Al-Qayyim dulu. Baik, Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau kata wajd ini, takrif dia yang sahih, huwa ma yusadiful qalba wa yaridu alaihi min waridatil mahabbati wasyauqi wal ijlali wat ta'zim wa tawabi'i dhalika. Iaitulah apa yang kita kata datang kepada hati, bersentuh dengan hati dan datang kepadanya, iaitulah daripada warid-warid itu. Yakni warid-warid itu adalah perasaan ataupun kesan daripada al-mahabbah, kecintaan. Wasyauq, yakni kerinduan. Wal ijlal, pengagungan. Wa ta'zim, penghormatan dan pengagungan. Wa tawabi'u dzalika, dan perkara yang menurutinya. Maknanya dibalik kepada tiga perkara. Wajd ini dia adalah kesan apabila sesuatu ibadat yang kita lakukan, contohnya kita baca Al-Quran atau kita dengar Al-Quran, lalu datang warid-warid. Ini warid-warid ini perkara yang datang ke dalam hati kita, menyentuh hati kita. Apa yang datang tu? Perasaan apa yang datang? Yang pertama, al-mahabbah, kecintaan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Anas, betul tak? Nabi kata, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihima mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai. Betul tak? Mahabbah, kan? Baik. Yang kedua adalah asyauq, kerinduan. Asyauq, kerinduan. Nabi SAW, antara doa yang sabit daripada Nabi SAW, kalau tak salah dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, ataupun Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan selainnya, tak salah Imam Abu Daud ataupun An-Nasa'i, yang penting dalam Kutubus Sittah. Nabi SAW dalam satu doa, Nabi doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Jadi itu hadis sahih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelazatan melihat wajahmu
Nabi SAW minta kelazatan yang paling lazat sekali, yang melihat wajah Allah. Itu kelazatan yang paling lazat, yang melihat wajah Allah ketika masuk ke dalam syurga nanti. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu dalam surah Yunus. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah kata mereka akan mendapat al-husna, yakni syurga. Al-husna ulama salaf tafsirkan sebagai jannah, syurga. Wa ziyadah, dan tambahan, kata Nabi SAW, an-nazaru ila wajhillah, melihat wajah Allah. Jadi tambahan ziyadah dalam ayat tu, tambahan tu bonus. Kita kata bonus lah. Bila masuk syurga kita nak bonus. Bonus dalam bila dah masuk syurga adalah melihat wajah Allah. Jadi Nabi dalam doa baginda SAW, Nabi sifatkan melihat wajah Allah ni lazat, kelazatan. Sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyahnya menyebutkan nikmat yang paling lazat sekali, tak ada dah yang nikmat paling lazat melainkan nikmat melihat wajah Allah. Sebab itu kita kena pakat-pakat cari doa tu. Boleh Google cari doa tu, dan amalkan. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhi. Kalau tak mau ambil yang panjangnya, dia sebenarnya hadis tu panjang. Tapi kalau nak cut pun boleh. Maknanya kadang-kadang kita nak pelbagaikan doa kita kan. Boleh. Harus untuk kita potong hadis untuk kita ambil sebagai satu doa yang khusus. Untuk kita amalkan misalnya dalam sujud kita ke, ketika waktu malam ke, kita baca doa yang maknanya kita baca ketika waktu-waktu yang diperuntukkan, mustajab dan sebagainya. Tak ada masalah. Satu lagi Nabi minta wasyauqa ila liqa'iq, dan kerinduan untuk melihat ataupun kerinduan untuk bertemu denganmu, kerinduan menemuimu. Wasyauqa ila liqa'iq. Jadi Nabi SAW menyifatkan kerinduan itu memang maknanya sabit lah, maknanya kita kata rasa rindu kan. Itu adalah perkara yang tak boleh dinafikan. Maknanya contohnya orang beriman, kalau dia katakan dia tak sihat, dia tak boleh pergi solat misalnya di masjid, cuba dia tak pergi masjid 2 hari, 3 hari, dia akan rasa rindu. Kalau dia orang beriman, kan? Kalau dia tak ada iman ataupun dia kurang iman, maknanya mungkin dia tak ada rasa apa lah. Dia tak rasa. Sama juga menghadiri majlis ilmu, mendengar majlis ilmu. Kalau dia lama sangat dia tinggal majlis-majlis ilmu tu, maknanya dia akan rasa rindu. Kerana kecintaan. Kerana kerinduan itu datang daripada kecintaan. Kerana kita tahu nilai sesuatu yang kita cintai. Kan? Sebab itu adanya kerinduan. Kerinduan tu dia mengikuti kecintaan. Sebab itu Nabi SAW tak nafikan hal tersebut. Cuma yang dibahaskan oleh ulama, adakah Allah bersifat dengan kerinduan? Tidak. Yang ada pada makhluk. Maknanya makhluk sahaja yang ada rindu. Kerana Allah Ta'ala tidak ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahih Allah menyifatkan dirinya dengan kerinduan. Kalau ada pun hadis-hadis yang tidak sahih, yang dhaif dan sebagainya. Baik, yang ada hanya diisbatkan oleh Nabi adalah kerinduan daripada hamba. Kalau kita setengah orang, dia bagus dah, niat dia tu nak cakap dia rindu ke Allah, tapi dia guna cara tak betul. Maksud cara tak betul ni, dia kata tuan-tuan dan puan-puan, Allah rindukan kita. Boleh ke? Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Selalu kita dengar motivator kan, penceramah-penceramah kan, tuan-tuan dan puan-puan dia menangis-nangis lah kan. Kenapa kita semua tak macam ni gini-gini? Tuhan rindukan kita, Allah rindukan kita, bangkitlah malam. Bagus dah niat dia tu, nak suruh orang bangkit malam kan, nak suruh orang solat. Tapi tak kena kalau dia menyifatkan Allah dengan kerinduan. Kerana kerinduan ini adalah sifat yang naqs, kurang. Sifat yang kita kata yang menunjukkan adamul ghina atau adamul istighna wal ghina. Menunjukkan seseorang itu dia berhajatkan kepada sesuatu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajatkan kepada sesuatu kerana Allah Al-Ghani. Allah dia maha kaya dan dia tidak berhajatkan kepada sesuatu apa pun. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang fuqara, kamu yang berhajat kepada Allah, berhajatkan kepada Tuhan. Dan Allah itu Al-Ghani, maha kaya dan maha terpuji. Baik. Jadi Imam Ibnul Qayyim ketika mentarifkan wajh ni, dia sebutkan al-mahabbah, asy-syauq, kerinduan, dan yang ketiga al-ijlal wa ta'zim, pengagungan dan penghormatan.
pengagungan dan penghormatan. Dan apa sahaja yang mengikuti tiga perkara ini dalam proses seseorang itu nak menuju kepada Allah dalam ibadatnya. Jadi kita kena faham bahasa-bahasa kesufian ni, dia akan guna as-sayru ilallah, jalan menuju kepada Allah. Sebenarnya bukanlah kita kata itu tak betul, istilah tu kita kena tolak terus. Sebenarnya istilah tu ada asasnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada asasnya, tetapi cuma ditafsirkan atau dipraktikkan dengan salah. Itu yang cara praktik yang salah tu yang kita kena perbetulkan. Kita kena tegur dan kita kena perbetulkan. Kan? Jadi macam juga wajd ni tadi. Jadi maknanya perasaan-perasaan yang datang ketika kita melakukan ibadat, yang datang dalam bentuk perasaan-perasaan yang berupa mahabbah, kecintaan. Rasa cinta kita kepada Allah. Rasa rindu kita. Rindu kita, contoh rindu kepada masjid, rindu kepada majlis ilmu, rindu. Wal ijlali wa ta'zim, dan juga pengagungan dan penghormatan kita kepada apa yang kita sembah. Maknanya ibadat yang kita lakukan, tata cara yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil contoh macam mushaf Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah kita. Jadi kalau kita tak buka Al-Quran sehari, 2 hari, 3 hari, apa yang kita akan rasa? Kita akan rasa tak tenang. Itu juga termasuk wajd. Faham tak? Tak semestinya wajd ni adalah benda-benda yang tertentu. Contohnya kita tak baca Quran. Contoh, katakan ada orang yang dia bermusafir, kemudian dia tak sempat nak baca Quran, katakan. Sepatutnya orang Islam dia tak ada alasan tak sempat baca Quran. Kalau tak boleh buka mushaf, ada phone kan. Paling kurang kena baca. Tak kira berapa banyak sekalipun, tapi kena baca, tak boleh kita tinggalkan bacaan Quran bila kita ni seorang Muslim. Jadi katakan ada orang yang mungkin dia leka, lalai ataupun terlupa dan sebagainya, bila dia tinggalkan bacaan Quran, dia akan rasa apa? Perasaan-perasaan itu yang datang macam rasa tak tenang, tak tenteram, tak senang duduk, itulah wajd. Faham? Itulah wajd. Maknanya ada benda yang kadang-kadang benda tu yang berbentuk negatif, ada juga kadang-kadang berbentuk positif. Kadang-kadang dia dah baca Quran, dia buka mushaf, dia rasa semangat. Dia rasa semangat dan dia rasa happy, dia rasa tenang dan dia rasa mood dia baik. Dan itu juga wajd. Simple dan faham. Tak susah pun. Kan? Maknanya tak semestinya yang difahami oleh orang-orang yang melampau ni sampai nak kena menggelupur, kemudian jatuh kalau duduk atas kursi tu jatuh ke. Ada sampai yang tahap mati tu dengar bacaan Quran, mati tu dia kata ni hebat kan, wali Allah dapat wajd. Tak betul lah macam tu kan. Tak betul macam tu. Kalau kita tengok balik 3 perkara ini, al-ijlal wa ta'zim, penghormatan dan pengagungan tu. Yang terakhir pengagungan dan penghormatan tu. Maknanya dia wajd seseorang, bagaimana dia nak mendapatkan halawatul iman. Wajd itu dia adalah, ialah kita kata proses. Kalau kita buka dalam hadis Anas tadi pun, kalau kita terjemah wajada halawatal iman, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau kita ambil wajada itu, tak ada makna apa. Ada makna tak? Tak faham. Sebab tu kena ambil semua. Yang kita nak capai bukan wajd tu. Kita nak capai halawatul iman, kemanisan iman, bukan wajd. Tetapi orang-orang yang pengikut sufi ini, mereka yang fokus mereka wajd itu. Salah lah. Betul tak? Nampak kan? Kalau kita buka hadis tu, kita terjemah hadis tu pun, kalau kamu terjemah, kalau kamu tak faham bahasa Arab, kalau kamu tengok bahasa Arab, kalau kamu terjemah pun, wajd itu kalau kamu terjemah, wajada halawat, mendapatkan. Mendapatkan apa? Kalau kamu tinggal mendapatkan tu, mendapatkan apa? Orang nak penuh mendapatkan kemanisan iman. Kalau dia ambil hak wajd itu, wajada, dia berhenti, dia ambil situ, itu dapat apa? Kemanisan kekufuran. Na'udzubillah. Kan? Dapat apa? Wahyu syaitan. Na'udzubillah min dhalik. Betul lah. Itu cara dia. Sebab tu Quran dan hadis kena faham menyeluruh. Kena faham. Baca hadis tu kena bagi habis. Quran kena bagi baca habis. Ayat tu jangan ambil sekerat-sekerat. Itulah cara dia sebenarnya. Baik. Jadi Imam Ibn Qayyim dia bahas wajd ni, dia bahas detail.
Dia bahas, dia kata wajh ni ada lebih kurang 4 martabat pula. Tapi menarik. Ibnu Qayyim bahas ni menarik. Dia bincang, wajh ni ada proses, maksudnya nak dapatkan sesuatu perkara yang mengikuti kecintaan, kerinduan, pengagungan dan penghormatan itu, ada 4 pula martabat nak sampai tahap tu. Yang pertama, yang paling adhafuha, yang paling lemah, dipanggil at-tawajud. At-tawajud dalam buku kita ni lah buat-buat tu. Bebanan, sebarang bebanan dan buat-buat tu. Tanpa sebarang bebanan dan buat-buat. Bebanan kat situ maknanya takalluf. Buat-buat ni tasannu'. Maknanya memberat-beratkan diri, dia buat-buat benda tu. Ini tingkatan yang paling lemah sekali. Dan kata Imam Ibn Qayyim, wa huwa naw'un min at-takallufin wa ta'ammulin wa istid'a'. Ni adalah jenis yang kita kata orang yang buat ni selalunya hak ni lah. Hak yang melampau-lampau ni lah. Yang mana dia buat-buat. Kan? Jadi buat-buat ni macam tasannu' ni, contohnya banyak tasannu' ni banyak. Contohnya macam ulama bahaskan tentang orang membuat-buat rasa zuhud atau membuat-buat menampakkan dirinya zuhud. Contohnya dia pakai baju compang-camping padahal dia mampu, tapi sengaja, kenapa kamu pakai ni? Kerana aku zuhud. Itu tasannu'. Jalan tu dia tunduk, ya kan? Tunduk apa? Kononnya tidak menunjukkan dia zuhud. Itu tasannu'. Itu tasannu'. Jadi itu sebenarnya benda yang disebutkan oleh para ulama sebagai satu benda yang dilarang oleh syarak. Kita buat-buat. Supaya orang nampak kita ni, kononnya ni sengaja pakai baju tak cantik. Padahal dia mampu. Patutnya dia bersyukur dengan nikmat Allah, dia pakailah baju cantik-cantik. Tak ada masalah. Bukan melampaui batas, menutup aurat. Kan? Apa yang Allah Ta'ala mudahkan baginya, tak jadi masalah. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika berhadapan dengan golongan Khawarij. Ibnu Abbas kan dia pakai cantik-cantik. Jadi Khawarij tuduh Ibnu Abbas dunia. Kan? Ketika waktu Ali ketika hantar Ibnu Abbas kan, untuk berdebat dengan puak-puak Khawarij. Ibnu Abbas saja pakai baju cantik-cantik. Tapi puak-puak Khawarij ni dia tuduh Ibnu Abbas dunia. Kan? Jadi kadang-kadang ada juga orang yang dia tak perasan dia ada ciri-ciri Khawarij tu. Dia bukan Khawarij tapi dia ada ciri-ciri Khawarij tu. Kan? Dia tengok kawan dia pakai kereta besar sikit, dia tuduh dunia. Kan? Dia tengok kawan dia tu makan kedai mahal sikit, makan steak ke apa ke, dia tuduh dunia. Tak boleh tengok orang. Kan? Kadang-kadang itu tak boleh. Maknanya itu juga adalah kesan daripada tasannu' dan takalluf. Tasannu' dan takalluf. Kita diperintahkan untuk pertengahan lah. Tidak kita kata tidak maknanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah tu hendaklah kamu ungkapkan, hendaklah kamu sebut-sebutkan, dan antaranya menzahirkan nikmat. Dan Allah Ta'ala cintakan hamba-Nya yang menzahirkan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Sebab itu Nabi SAW tidak mengkhususkan pakaian baginda hanya satu pakaian je, betul tak? Nabi tak kata pakai suf saja, tak pakai baju yang sekian-sekian macam ni saja. Nabi kadang-kadang Nabi akan pakai baju kain macam ni, Nabi akan pakai baju warna ni, Nabi akan pakai baju macam ni, menunjukkan apa? Keluasan. Tetapi yang penting adalah tidak melampaui batas. Kan? Jadi wajh ini peringkat martabat yang pertama ni, at-tawajud ni, itulah yang dibuat-buat. Contohnya macam menangis kan? Menangis. Sebab itu ulama bezakan antara orang yang betul-betul menangis dengan orang yang mutabaki, orang yang pura-pura menangis ataupun buat-buat menangis. Tetapi dalam banyak-banyak perkara, ada satu saja perintah yang Nabi SAW suruh kita untuk usahakan untuk menangis. Antaranya mendengar bacaan Quran. Kena usaha, kena paksa diri kita untuk menangis. Ataupun buat-buat menangis untuk mendapatkan tangisan tu. Sebab antara fadilat air mata yang mengalir kerana takutkan Allah adalah apa? Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat naungan Allah pada hari yang mana tidak ada perlindungan dan naungan melainkan naungannya.
7 golongan tu kan. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. 7 golongan yang akan mendapat naungan, di bawah naungan pada hari yang yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Antaranya seorang lelaki atau seorang wanita, seorang individu yang mengingati Allah secara bersendirian. Dia bukan depan-depan orang ramai. Menangis depan-depan orang ramai ni, ada something wrong lah. Macam tu lah maksud dia. Menangis ni yang diperintahkan kita untuk menangis, diperintahkan ibadat menangis. Maknanya kita bincang ibadat untuk menangis ni. Yang dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim atau Sahih Muslim, 7 golongan yang mendapat naungan Allah itu antaranya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Maknanya seorang lelaki ataupun wanita, individu yang mengingati Allah dalam keadaan khalian, maknanya bersendirian. Fafadat ainah, lalu menitiskan air mata, mengalirkan air mata. Setengah di kalangan orang-orang sufi ni, mereka akan menzahirkan tangisan tu di hadapan orang dengan dibuat-buat. Ya, memanglah kita tak diperintahkan untuk menghukum isi hati mereka, tetapi itu termasuk dalam, ialah kalau kita tengok itu yang ulama bahagikan tu, menangis yang buat-buat ni. Sebab kita zaman sekarang ni, kita zaman penuh lakonan. Betul tak? Zaman lakonan ni, orang yang jadi pelakon ni sudah menjadi, kita kata apa, kebiasaan. Di mana-mana ada orang yang pandai berlakon. Kan? Pandai berlakon. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan hadis Nabi SAW yang sebut tentang tangisan. Okey, tangisan ni dia dalam bentuk wajd ke atau tak? Proses. Sebab tangisan ni dia proses, maknanya sama ada tangisan kerana kerinduan, kerana kecintaan, kerana apa lagi? Kerana pengagungan, ta'zim wal ijlal. Baik. Ada orang yang memang dia, walaupun dia duduk ramai-ramai orang, memang dia baca Quran dengan kawan-kawan dia, tiba-tiba dia menangis. Itu tak jadi masalah. Itu bukan tasannu'. Itu bukan buat-buat. Nak buat macam mana? Ataupun ada orang yang dia ceramah, kemudian dia menitiskan air mata. Dia bagi kuliah macam Nabi SAW dan para sahabat. Itu menunjukkan kelembutan hati mereka. Kan? Tetapi ada satu golongan yang mana mereka ini menzahirkan tangisan mereka untuk menarik simpati. Untuk supaya orang kata mereka ni zuhud, orang untuk mengatakan mereka ini apa, lembut hati dan sebagainya. Dan termasuklah perkara ini adalah perkara yang kita katakan, kalau kita comparekan dengan apa yang Nabi SAW sebut, asalnya tangisan yang betul-betul yang Allah Ta'ala akan berikan, kita kata apa, ganjaran yang hebat itu adalah tangisan yang dilakukan dengan ikhlas. Kan? Zakarallaha khalian, mengingati Allah dengan dalam keadaan bersendirian. Sebab itu kita katakan, kalau nak menangis tak payahlah buat live tangisan perdana kan lepas ni. Sekarang ni macam-macam teruk sekarang ni. Kita kata orang ni macam-macam kreatif dia tu. Teruk bukan apa, teruk pasal kreatif dia tu lain macam. Ya. Munajat perdana tu dah biasa dah. Selawat perdana dah biasa dah. Kan? Lepas ni buat tangisan perdana. Semua nak perdana kan. Kan? Ini kita bagi idea tapi jangan buat lah. Tak kira kata, bagus lah ni. Baguslah ustaz ni dia bagi idea kat kita. Jangan. Tak pernah dibuat orang. Jadi benda-benda macam tu, kita katakan, kalau dilakukan dengan dibuat-buat, maka itu adalah, kalau ikut martabat ahli sufi, itu paling lemah tadi. Ni kita bincang hak ikut ahli sufi ni. Ahli sufi kata hak tu paling cikai. Paling lekeh sekali. Tapi sebaliknya hak yang pok-pok melampau dalam sufi ni, mereka kata itulah hak yang bagusnya. Kerana mereka mungkin tak tahu. Baik, yang kedua al-wajdu, tingkatan yang kedua, yang pertama tadi at-tawajud dan at-tawajud. Yakni at-tawajud maknanya dibuat-buat. Yang ni paling rendah sekali. Buat-buat, semua benda dia buat-buat.
zuhud, dia pakai baju compang-camping, kan. Nak kata dia ni baik, dia buat dia berlakon, menangis dan sebagainya, itu masuk lah. Sekarang ni lagi anda tengok baru-baru ni ada orang buat iklan upah haji kan. Oh, dia menangis-nangis lagi kan, siap, oh isteri keluarga saya dapat buat ini kan, gini. Tapi kadang-kadang kita risau tengok. Takut jadi benda tu kita kata jadi permainan. Maknanya orang memain emosi masyarakat, orang manusia ni untuk kita kata untuk mempromotkan sesuatu yang mungkin kita tak tahu kesahihan, keabsahan. Sama lah juga orang yang kongsikan hadis-hadis palsu. Cerita-cerita tak ada asas. La asla lahu, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang tak ada basic dalam Quran dan sunnah, tapi dia menangis-nangis kan. Macam itulah juga. Dia menangis-nangis tu kan. Tapi kita katakan itulah yang paling lemah sekali. Yang paling lemah sekali. Yang kedua, tingkatan yang kedua, al-mawajid. Al-mawajid. Al-mawajid ni maknanya kesan daripada wirid-wirid ataupun warid-warid. Aurat ni warid-warid, yakni dan juga buah-buahnya, kesan dan natijah dan buah-buah kita kata natijah daripada al-wajd itu. Ini dia atas sikit daripada tingkatan pertama tu. Dia bukan buat-buat, dia memang kesan, memang betul. Maknanya dia dengar Al-Quran memang dia rasa takut. Dia dengar Al-Quran tu dia rasa dia tengok misalnya kita bagi contoh, dia tengok orang misalnya circle yang ada dekat tempat dia tu semua orang berbangga-bangga dengan pakaian dan sebagainya, dia pun mengambil pendekatan untuk memilih pakaian yang sederhana. Jadi itu betul. Itu kita tak boleh nafikan. Contohnya satu tempat tu katakan semua berbangga-bangga dengan harta benda, kan, kekayaan. Macam kita tengok orang dekat media sosial hari ini kan menunjukkan kekayaan, berbangga-bangga dengan kemewahan dan sebagainya, dan dia ambil pendekatan untuk meninggalkan perkara tersebut kerana dia rasa benda tu dapat datang dari perasaan dia, perasaan benda itu dia mengurangkan pengagungan dan penghormatan dia kepada Allah, misalnya balik kepada al-ta'zim wal ijlal tadi. Dan dapat mengurangkan rasa penghormatan dia, akhir sekali dia lebih cintakan kepada dunia dan sebagainya. Yang kedua ini, martabat yang kedua ni maknanya baru sampai. Yang first tadi tak sampai pun sebenarnya, buat-buat. Banyak berlakon tu. Yang ketiga, martabat yang ketiga, al-wajdu. Al-wajdu, inilah yang sebenarnya, hakikatnya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, huwa thamaratu a'malil qulub. Dia adalah buah hasil amalan-amalan hati. Minal hubbi fillahi wal bughdi fih. Kerana hasil kesan daripada amalan hatinya, antaranya kecintaannya kerana Allah. Maknanya dia dah dapat halawatul iman tu. Nampak? Dia cinta kerana Allah. Wal bughdu fillah, dan dia benci pun kerana Allah. Yang ni kita kata orang-orang beriman dan bertakwa, insya-Allah lah dia akan dapat. Dia suka kerana Allah. Dia benci kerana Allah. Dia cinta kerana Allah. Dan ini adalah Nabi SAW kata awthaqul ura al-iman. Tali iman yang paling kukuh sekali. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Ini kesan. Yang ni wajib yang sahih. Martabat yang ketiga. Dan Nabi SAW dalam hadis lain Nabi kata, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi kerana Allah, menghalang kerana Allah, maka dia telah menyempurnakan iman. Dan itulah maksud halawatul iman. Maknanya kita suka orang tu bukan kerana dia selalu belanja kita. Kan, ada orang dia suka kerana ada udang di sebalik mi. Kan? Kerana dia ni rajin belanja kita, jadi kita pun suka dia. Bila dia cut dia punya belanja tu, dia berhenti belanja kita, kita pun benci dia. Tak boleh. Maknanya kita kena cinta
Kena benci kerana Allah. Kena usahakan dan kena belajar untuk dapatkan wajib ini. Yang ni yang sahih ni. Yang sahih. Yang kita dengar daripada kuliah-kuliah asatizah kita mengaji akidah, itu kita nak dapat itulah. Kita nak dapat wajib. Siapa kata mengaji akidah tak boleh dapat wajib? Sebab tu kena ajak orang-orang yang mungkin terkeliru ataupun kawan-kawan sahabat kita yang tak faham ataupun terkeliru ataupun terikut orang-orang yang membawa aliran sesat dan sebagainya itu, kita bawa kepada kuliah-kuliah yang mengajarkan kepada akidah yang sahih. Kat situ dia akan dapat wajib. Bukan dengan pergi menari, berjoget, kan? Berpusing-pusing. Kan apa yang dapat berpusing-pusing? Itu pening je. Orang tengok pun dah pening. Okay. Feeling. Dia dapat feeling tu. Tapi itulah kita kata dia hanya dapat wajib, sama ada wajib haiwaniyah ataupun wajib syaitaniyah. Ya, wajib kehaiwanan, kebinatangan, dipanggillah kemanusiaan dan sebagainya, kan. Tapi kita panggil kehaiwanan, kebinatangan, ataupun wajib asyaitaniyah, kesyaitanan, yang buat benda-benda yang maksiat dan sebagainya tu. Kita tak mau wajib itu. Kita nak wajib halawatul iman, kemanisan iman. Baik. Jadi cinta kerana Allah, benci kerana Allah itu Nabi SAW jadikan dia sebagai buah dan hasil. Sebagaimana dalam hadis Anas yang kita bacakan tadi. Dan dia adalah kesan kecintaan kita kepada Allah. Dan kebencian kita untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kita benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Kita tak nampak neraka, betul tak? Kita tak nampak neraka. Tak pernah siapa pun tak pernah tengok api neraka. Tetapi macam mana kita boleh rasa neraka tu ada? Dengan keimanan kita. Dengan kita meyakini dan kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Keimanan kita kepada Al-Quran dan Sunnah menceritakan tentang neraka, tentang kedahsyatan api neraka, tentang kenikmatan syurga, maka itu juga wajib. Maknanya itu proses untuk kita dapat wajib itu. Nampak? Sebab itu jangan kita bolot. Kami sajalah, tarikat kami sajalah yang boleh dapat wajib. Salah. Kan? Tarikat, kalau kamu nak dapat kelebihan-kelebihan, kamu nak dapat ini, kamu nak dapat itu, kamu kena join tarikat kami, kamu kena bai'ah dengan Tok Syekh kami dulu. Itu membolot. Kan? Maknanya menganggap bahawasanya kebenaran itu datang daripada dia saja. Sedangkan dia telah menyempitkan sumber-sumber kebenaran. Dia menyempitkan hanya kepada tarikat dia saja. Sebab itu ulama bantah. Sedangkan luas. Maknanya semua orang yang beriman dan bertakwa boleh jadi wali Allah. Tak perlu nak kena nari-nari tadi. Tak perlu nak kena sampai kena pecat baju, kena jalan atas api ke, ataupun makan kaca ke, apa benda yang pelik-pelik tu. Kan? Itu yang kita kena faham. Baik, kata Imam Ibn Al-Qayyim lagi, dia kata dan inilah adalah al-wajh, inilah kesan, buah dan hasil daripada amalan-amalan hati. Sebab itu kita ahli sunnati wal jamaah nak dapatkan wajh ini, macam mana caranya? Adalah dengan kita berusaha untuk memahami dan menghayati amalan-amalan hati. Yang ini dibahaskan oleh ulama-ulama ahli sunnah kita, seperti Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa'. Itu antara kitab yang terbaik untuk merawat hati kita dan mengetahui tentang tabiat-tabiat hati. Dan juga satu lagi kitab yang penting, Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, juga karangan Imam Ibn Al-Qayyim. Dan banyak lagi lah kitab-kitab lain. Cuma lebih fokus kepada untuk kita nak fokus, nak tahu tentang tabiat hati, tabiat jiwa dan sebagainya, itu memang buku Imam Ibn Al-Qayyim antara yang paling terbaik. Baik. Kemudian martabat yang keberapa? 4. Tadi 3 3 al-wajh itu hakikat dia. Yang keempat, martabat yang keempat, al-wujud. Al-wujud ini maknanya dia adalah kemuncak, kata Imam Ibn Al-Qayyim, a'la dharwati maqamil ihsan. Ini bukan wahdatul wujud tu, ni al-wujud ni yang dibahaskan khusus pada al-wajh tadi. So jangan kita keliru dengan wahdatul wujud tu. Yang tu tak tepi dulu. Wahdatul wujud maknanya kesatuan wujud ataupun
disebut oleh ulama ta'lihul kaun, menuhankan alam. Itulah simple cakap wahdatul wujud tu, menuhankan alam. Maknanya Tuhan alam itu sendiri adalah Tuhan. Dan Tuhan berada di mana-mana, meresap di mana-mana, berada di mana-mana. Itu juga adalah wasilah yang membawa kepada wahdatul wujud. Sebab tak tahu Tuhan kat mana. Itu bahaya tu. Kan? Sebab itu ulama sampai sampai terpaksa Imam Al-Buwaiti rahimahullah sampai berjalan daripada Mesir menuju ke Tarsus di Iraq, diikat kaki dan tangannya semata-mata nak mempertahankan akidah. Mati dalam perjalanan. Imam Al-Buwaiti anak murid kanan Imam Asy-Syafi'i. Dia kena fitnah. Semata-mata daripada Mu'tazilah. Semata-mata nak pertahankan akidah. Maknanya dalam perjalanan tu dia meninggal dunia. Kemudian dia katakan kepada murid dia ataupun orang yang ikut dia, ada sebahagian murid dia yang ikut dia ketika itu, dia kata biarkan aku di sini, biar orang yang akan datang tahu bahawasanya ada seorang hamba Allah yang meninggal dunia kerana mempertahankan akidah. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, semata-mata nak mempertahankan akidah, di penjara 2 tahun. Disekat pada zaman Al-Wathiq, Al-Ma'mun, disekat, ditarik tauliah Imam Ahmad. Tidak diberikan kebenaran untuk mengajar di masjid Imam Ahmad. Pada zaman fitnah, mihnah, khalqil Quran, semata-mata nak mempertahankan akidah, Imam Ahmad sanggup kena sebat. Walaupun Imam Ahmad mengadu dekat salah seorang sahabat sepenjaranya, Imam Ahmad kata, aku ni kalau kena cambuk, kalau kena pukul ni aku tak tahan, aku takut. Nak bagi tahu, tetapi itulah kita kata perkara yang maknanya nak mendapatkan wajd, kemanisan iman tu bukanlah semata-mata kita mendakwa. Perlu kita pelajari. Belajar dengan maknanya dengan guru yang benar, belajar dengan manhaj yang benar, kitab yang benar, guru yang benar. Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah daripada siapa agama yang kamu ambil. Itu penting. Baik. Jadi martabat yang keempat tu al-wujud, bukan wahdatul wujud tadi. Wujud dekat sini adalah maknanya, kata Imam Ibn Al-Qayyim, a'la dharwati maqamil ihsan. Dia adalah kedudukan ataupun kedudukan yang tertinggi bagi ihsan. Apa pula ihsan ni? Ihsan, Nabi SAW dalam hadis Jibril, Nabi mentarifkan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Yani engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak mampu melihat Allah, dan memang kau tidak mampu untuk melihat Allah di dunia ini, maka yakinlah bahawasanya Allah melihat engkau. Jadi yang wujud ni, yang tingkatan yang keempat ni, dia adalah tingkatan ihsan yang tertinggi. Dan kata Imam Ibn Al-Qayyim, فَإِنَّهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ مَعْبُودِهِ. Maknanya, bagi orang yang dah sampai tahap yang keempat ni, dan yang keempat ni tingkatan sebenarnya tingkatan kenabian. Nabi-Nabi dan Rasul. Ustaz Ali cerita tadi, Nabi SAW boleh tengok mata dia boleh tengok belakang, betul tak? Betul tak? Itu benda dunia, benda yang simple. Dia boleh nampak sahabat-sahabat dia yang solat berjemaah di belakang. Dia boleh nampak. Nabi tak ada mata kat belakang. Kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, kasyaf yang Allah Ta'ala bukakan kepada Nabi SAW. Kalau perkara yang sekecil itu Allah Ta'ala mampu beri. Mukasyafah. Dan dalam kategori ini, maqam al-ihsan, kedudukan ihsan yang tertinggi, yang kalau kita ikut kategori yang keempat ni, al-wujud, maknanya para Nabi dan Rasul ni, mereka melihat di dalam hati mereka itu sudah sampai tahap mereka melihat penyaksian bahawasanya apa sahaja yang mereka lakukan, maknanya mereka ka'annaka tarahu, an ta'budallaha ka'annaka tarah, mereka benar-benar melihat Allah. Itu maksud dia. Ini khusus kepada para Nabi. Dan sebahagian ulama kata juga kepada para sahabat yang awliya, di kalangan awliya, di kalangan sahabat yang dapat tahap itu.
Tetapi yang kita nak selamat, kita kata Nabi-Nabi lah, sebab hari ni semua orang mengaku wali. Betul tak? Semua orang mengaku wali. Dia ni wali, dia tu wali. Ini wali, ada siap buat wali band lagi, band wali, wali band. Macam-macam wali. Tak tahu kita mana wali yang betul. Tak tahu kita pening. Jadi kita kata balik pada yang selamat lah, kita kata yang ni khusus pada Nabi lah. Khusus pada Nabi. Sebab susah sangat orang hari ni semua mengaku wali. Baik. Dan kalau wali pun yang boleh sampai tahap tu, dia adalah wali yang pada tingkat yang tertinggi, iaitu lah apa, di kalangan sahabat Nabi. Kan? Macam Umar, macam Abu Bakar, dan sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, hatta ka'annahu yarah. Jadi seakan-akan dia melihat Allah. Wa tamakkana fi dhalika sara lahu malakatan khamidat ahkam nafsihi wa tabaddala biha ahkam ukhra wa tabi'at thaniyah hatta ka'annahu unshi'a nash'atan ukhra ghayra nash'al ula wa wulida waladan aw wiladan jadida. Ini bahasa-bahasa yang agak susah untuk kita nak terjemahkan, tetapi balik pada buku kita ini. Yang ni sampai 4 ni sinilah. Maknanya Imam Ibn Qayyim disebut yang keempat ni, maknanya betul lah. Sebab Nabi dah bagi tahu dalam Al-Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Melihat, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan kalau kita faham hadis tersebut, ka'annaka tarah, seakan-akan melihat Allah, dia tidak kata, Nabi SAW tidak kata melihat Allah secara hakiki. Yang ini ada ka'annaka, seakan-akan. Kan? Seakan-akan. Jadi kat situ ulama-ulama akidah pun bahaslah, boleh tak Nabi melihat Allah di dunia ini? Itu yang jadi khilaf tu. Boleh tak, kan? Jadi yang sahihnya, Nabi SAW tidak lihat Allah Ta'ala ketika Isra' dan Mi'raj yang dibahaskan oleh ulama, ketika naik ke Sidratul Muntaha, ketika bertemu dengan Allah. Yang sahihnya, Nabi SAW tidak melihat. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Abu Dzar bertanya kepada Nabi SAW, hal tara rabbak? Hal tara rabbak? Adakah engkau melihat Tuhanmu? Kemudian Nabi SAW menjawab, nurun anna arah. Cahaya, macam mana aku nak tengok? Cahaya tu cahaya apa? Cahaya, sebahagian ulama kata cahaya hijab Allah. Sebab dalam hadis lain Allah Taala, Nabi SAW kata, wa hijabuhu nur, wa hijabuhu nur. Hijab yakni tirai yang memisahkan antara Allah dengan makhluknya itu cahaya. Dalam Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah oleh Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi bawakan satu riwayat daripada Ibnu Umar menyebutkan hijab Allah itu mempunyai lapisan-lapisan yang banyak. Dikatakan ribuan lapisan, dan berselang-selang lapisan itu antara cahaya api, dan itu menguatkan riwayat, sebahagian riwayat lain yang mengatakan ra'aitun nara. Nabi kata aku melihat api. Maknanya boleh dikompromikan, sebab ada riwayat daripada Ibnu Umar, riwayat itu sahih. Disebutkan hijab Allah itu makhluk lah. Maknanya hijab Allah itu yang memisahkan antara Allah, zat Allah dengan makhluk. Dan kalau disingkap hijab itu akan musnahlah seluruh makhluk. Sebab itu Nabi Musa AS minta tengok Allah dalam surah apa? Surah Al-A'raf kalau tak salah. Ke Al-An'am. Al-A'raf atau Al-An'am. Nabi Musa minta tengok Allah, kan? Allah Ta'ala bagi tak? Allah Ta'ala rahmat dekat Nabi Musa. Allah Ta'ala suruh tengok dekat unzur ilal jabal. Tengok dekat bukit. Kalau kamu tengok dekat bukit, kalau bukit tu tetap, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu tengok bukit tu tetap, gunung itu tetap di tempatnya, kamu akan tengok aku. Falamma tajalla, bila Allah Ta'ala, kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala tajalli, maknanya Allah Ta'ala buka hijabnya sebesar ini je. Sebesar ini. Pecah, hancur, berkecai. Gunung yang solid itu, gunung yang kukuh itu berkecai, dan wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pingsan. Ini maknanya tak boleh tengok Allah. Kan, itu dalil menunjukkan kat dunia ni kita tak boleh tengok Allah. Tak mampu, sebab akal kita tak akan mampu untuk capai. Panca indera kita tak boleh nak capai. Dan itu dalil menunjukkan apa? Kat dunia ni tak boleh melihat Allah. Dan dalil yang paling jelas ni hadis Abu Dzar tu. Bila Abu Dzar tanya Nabi, Nabi kata macam cahaya. Macam mana aku nak tengok cahaya? Kan? Macam kita tengok cahaya yang kita tengok ni, boleh tak kita nak pandang lama? Tak boleh juga. Sakit mata kita.
Tengok matahari pun akan rosak mata kalau tanpa ada. Cuba, ada orang boleh tengok matahari dengan mata kasar? Ada tak? Akan rosaklah mata, kan? Jadi macam itulah kita. Kalau matahari yang makhluk Allah yang kecil itu di sisi Allah pun, kalau kita tengok dengan mata pandangan kita ni akan rosak. Bayangkan kalau nak tengok Allah. Sebab itu ulama kata apa? Walillahil mathalul a'la. Maka Allah itu mempunyai sifat yang tertinggi. Baginya sifat yang tertinggi. Sebab itu Nabi SAW bagi perumpamaan. Tengok bulan, kan? Kamu akan lihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. La tudammuna fi ru'yatih. Kamu akan melihat Tuhan sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Pada waktu malam yang tidak ada sebarang awan ataupun tidak ada gangguan. Semua akan boleh tengok. Kemudian Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, Allahu a'zam wa ajal. Allah itu lebih agung dan lebih mulia daripada bulan tu. Maknanya itu panggil qiyasul aula. Qiyasul aula. Maknanya kat sini kita katakan tak bolehlah nak tengok Tuhan dekat bumi, dekat alam ini, dekat dunia, di alam dunia ini. Sebab itu kalau nak tengok Tuhan kena beramal. Kena, dalam hadis Nabi sebut dalam hadis tengok Tuhan tu, tengok Tuhan dekat dalam syurga nanti. Nabi bagi tahu kalau siapa yang mampu untuk menjaga dua solat asar dan solat subuh, kalau tak salah, solat subuh dengan asar, maka hendaklah dia menjaga solat tersebut. Itu antara faedah ataupun fadilat kita menjaga solat asar dan solat subuh. Antaranya jaminan Nabi dalam, kalau hadis tu, base pada hadis tu, jaminan Nabi SAW akan dapat lihat wajah Allah. Antaranya kalau kita betul-betul menjaga solat kita. Bukan kata solat asar dengan subuh saja, semua solat. Semua waktu solat. Baik, tapi yang ditekankan adalah solat-solat yang selalunya orang akan terbabas. Orang yang selalu akan sibuk, orang akan lewat, tertinggal dan sebagainya. Itu lillah asar dengan subuh. Selalunya. Tapi zaman sekarang ni, bukan kata asar dengan subuh je, maghrib pun orang boleh tinggal. Orang boleh lupa. Kan? Zuhur pun orang boleh lalai, kan? Wallahul musta'an. Baik. Jadi itulah 4 perkara atau 4 martabat. 4 martabat yang kita katakan berkait dengan wajd yang sahih. Yang sahih. Baik, kita balik pada buku kita ini. Bantahan ulama ke atas wajd. Para ulama yang hidup pada kurun yang ke-6 Hijrah telah bangkit membantah pegangan ahli-ahli sufi yang ahli bid'ah yang mengiktikadkan wajd dan zauq. Zauq ni apa pula? Zauq ni maknanya rasa. Rasa. Termasuk ke dalam manhaj penerimaan ilmu di sisi mereka. Kerana ia kononnya membongkar ilmu-ilmu ketuhanan. Ini masalahnya. Maknanya garis dekat situ, kalau ada pen ke pensel garis dekat situ, ini masalahnya. Masalahnya kerana mereka memasukkan wajd dengan zauq ni dalam manhaj penerimaan ilmu. Tak logik langsung. Tak logik pasal apa kita kata? Sebab wajd ni kan kita dah sebut tadi, hadis tu, kalau kamu ambil wajada, kamu ambil situ, kamu ambil benda yang tak lengkap. Bila kamu ambil benda yang tak lengkap, kamu jadikan dia sebagai manhaj. Kamu jadikan dia sebagai manhaj dan sumber dalam penerimaan ilmu. Itu salah. Tak betul. Betul tak? Sebab itu sumber penerimaan ilmu di sisi ahli sunnah, kita kata Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Tidak ada kita kata, kena tambah lagi wajd, zauq, ilham, mimpi, kasyaf. Banyak tu. Itu yang jadi kelang kabut tu, pasal banyak sangat. Kan? Pasal banyak sangat, dah lah banyak, lepas tu tak lepas pun yang banyak tu. Satu pun tak lepas. Quran pun tak baca. Quran pun tak faham macam mana nak bincang tentang wajd apa semua. Hadis pun tak lepas. Hadis yang palsu pun dia tak boleh beza dengan hadis yang sahih. Hadis yang dhaif dengan palsu pun dia tak boleh beza. Macam mana dia nak lepas benda yang kita kata bila dia ambil satu part, wajada, ambil satu je, wajd jadi sumber. Zauq jadi sumber. Tak boleh. Kan? Baik. Kononnya membongkar ilmu-ilmu ketuhanan. Kan? Dahsyat tu. Ulama tersebut membantah tanggapan golongan tersebut. Antara tokoh yang paling kuat sekali membuat bantahan ialah Ibnu Jauzi. Bantahan Ibnu Jauzi. Baik, bagi Ibnu Jauzi, orang yang mendakwa mengalami wajd perlu berjaga-jaga agar kakinya tidak tergelincir.
Namun wajh tersebut telah menyebabkan mereka mengoyakkan pakaian sendiri dan melakukan berbagai-bagai perkara mungkar menurut syarak. Orang itu sebenarnya telah dipermainkan oleh syaitan. Sebab itu Imam Ibnul Jauzi dinamakan kitab dia dalam bantahan dia terhadap golongan-golongan yang terkena talbis, belitan dan juga tipu daya iblis, itu dinamakan kitabnya Talbis Iblis. Kita punya ustaz, Ustaz Hashimi kalau tak salah kan, masih lagi mensyarahkan. Ke dah habis dah? Masih mensyarahkan di sini ke? Di sini ada kelas dia. Orang pakat-pakat datang nak tahu talbis tu, pakat-pakat promote kuliah asatizah kita. Baik, talbis iblis kan. Itu lebih detail. Jadi kata sini dipermainkan oleh syaitan. Bagi beliau hati-hati para sahabat Nabi SAW merupakan hati-hati yang paling suci. Namun mereka tidak mengalami wajd sebagaimana yang berlaku kepada ahli-ahli sufi tersebut, melainkan sekadar menangis dan menunjukkan perasaan yang khusyuk sahaja. Tidak dinafikan berlaku beberapa perkara pelik kepada setengah dalam kalangan mereka, namun setelah perkara tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, baginda membantahnya. Ibnu Jauzi berhujah dengan hadis yang diriwayatkan daripada Al-Irbad Ibn Sariyah yang menjelaskan, wa'adhana Rasulullah SAW yawman ba'da salatil ghadah mau'izatan balighah zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Rasulullah SAW pernah menasihati kami dengan satu nasihat yang menyebabkan air mata mengalir dan hati-hati menjadi takut, menjadi kecut, menjadi takut, gerun. Ibnu Jauzi juga meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hazim, katanya satu ketika Ibnu Umar lalu di hadapan seorang lelaki yang jatuh pingsan di Iraq. Ibnu Umar berkata, apa hal lelaki ni? Apa hal kamu ni? Orang ramai menyatakan apabila Al-Quran dibacakan kepadanya, beliau akan menghadapi keadaan seperti ini. Maknanya jatuh pingsan. Dengar Quran jatuh pingsan. Ibnu Umar pun kata, apa hal kau ni? Kan? Malaka, itulah kan, apa hal kau ni? Beliau akan menghadapi yang seperti ini. Ibnu Umar menyatakan, kami takut kepada Allah Azza wa Jalla, namun kami tidak pula jatuh pingsan. Mungkinlah dia faham, dia nak menghayati kisah Nabi Musa kot. Wa kharra Musa sa'iqa, itu pun tak sedar diri. Kan mungkin kan? Mungkin dia lepas ni kalau kita bawa kisah ni, mungkin ada orang yang akan berhujah, dia kata, tu Nabi Musa pingsan. Wa kharra Musa sa'iqa, lepas minta dengar. Kita balik pada martabat wajh tadi. Nabi Musa, Nabi kot. Ihsan, dia dah sampai ke muncak ihsan. Kalau ikut martabat yang keempat, al-wujud, dia dah sampai tahap wujud. Kamu baru tawajud. Kan? Dia dah sampai wujud. Dia dah sampai ihsan. Dia dah, maknanya itu pun kita kata dalam Quran tu, ayat tu kamu pun baca tak faham. Permintaan Nabi Musa AS itu adalah sesuatu yang salah, betul tak? Sebab apa salah? Sebab lepas tu Nabi Musa minta ampun. Takkan kamu nak ikut apa yang Nabi Musa buat salah tu, kamu nak ikut. Allah Ta'ala tak suruh kamu ikut benda tu. Dia pergi kalut, pergi cari pengsan. Orang baca macam benda lain. Orang baca ayat tu, wa kharra Musa sa'iqa, orang kita rasa keagungan Allah, betul tak? Bukan kita rasa nak, macam mana cara-cara nak pengsan macam Nabi Musa. Itu bukan. Itu cara faham Quran masalah. Kan? Kita jangan hairan dan pelik kalau ada orang yang bagi alasan macam tu. Sebab dia kira ikut terhadap dia Quran. Tak ada ikut tafsir ke, tak ada ikut usul tafsir ke, tak ada apa. Dia main ikut terhadap, dia main cherry picking. Ambil hak mana? Nampak type dekat Google pengsan. Cari, keluar ayat Quran pengsan Nabi Musa. Ni dalil kita boleh pengsan. Orang zaman sekarang. Memanglah tak ada lagi. Mungkin nanti lama-lama orang lupa. Mungkin ada. Tapi dah ada dah. Dah ada dah kan. Dulu ingat lagi yang apa? Menari. Kan? Allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Dia bagi dalil tu. Ni dia kata bolehnya zikir sambil menari. Ni dalil dia. Macam tu sama. Passion sama. Sama. Supotula kalau orang Kelantan kata supotula. Supotula kayak gitu. Kan? Maknanya sama je. Baik. Jadi sahabat Nabi macam dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi, sahabat Nabi mereka tahap mereka kalau mereka rasa takut mereka menangis. Mengalirkan air mata, kemudian rasa takut, gementar. Itu saja, tak ada sampai pingsan. Betul tak? Sebab itu Ibnu Umar bantah. Kami pun takut juga. Bukan kamu seorang takut. Kan? Tapi tak ada lah sampai pingsan. Kan? Jadi sampai pingsan tu maknanya melampau lah. Kan? Kemudian buat pula cara-cara nak pingsan. Macam tu, tak boleh lah. Kan?
Situasi para sahabat Nabi SAW tidak sebagaimana yang berlaku kepada setengah orang yang jahil dalam kalangan ahli-ahli sufi. Bahkan para sahabat mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Firman-Nya, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya, mereka apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadilah mereka itu bertambah iman, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Maknanya itulah orang-orang beriman. Maknanya akhir sekali natijah daripada kegementaran, ketakutan, apa kita kata, ketenangan hati yang diperolehi daripada mendengar bacaan Al-Quran, ketenteraman hati, dan akhir sekali membuahkan kepada tawakal. Bukannya kita kata membuahkan kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak kata pun ayat itu sampai Allah sekali wa ala rabbihim yatasa'aqun ke, kepada Tuhan mereka pingsan. Tak kan? Ya tawakkalun, maknanya mereka bertawakal, kan? Wallahul musta'an. Baik, ketika ahli-ahli sufi mendakwa mereka tidak dapat membendung wajd tersebut daripada diri mereka kerana ia telah menguasai diri yang berkenaan. Ibnu Jauzi membantah dengan menyatakan peringkat awal wajd muncul disebabkan oleh kejutan pada batin. Maknanya pendapat Ibnu Jauzi, kalau ikut Ibnu Qayyim, dia bahagikan tawajud tu memang dibuat-buat. Tapi kalau ikut Ibnu Jauzi, maknanya kejutan pada batin. Maknanya pada peringkat wajd tu. Pada waktu itu, jika seseorang dapat mengawal dirinya, syaitan akan menjauhinya. Baik, kita bagi contoh wajd ni. Ana suka juga nak bagi contoh hadis yang paling jelas sekali yang menunjukkan adanya wajd. Iaitulah hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Kaifa Kana Bad'ul Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peristiwa penurunan wahyu. Cuba kita baca macam mana awal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril. Nabi gerun dan Nabi takut, dan Nabi pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan gemetar dan demam. Zammiluni, betul tak? Itu kita kata memang perkara tersebut berlaku kepada Nabi SAW. Tetapi kita kena faham, adakah lepas pada Nabi SAW dapat wahyu, Nabi setiap kali malaikat Jibril turun, Nabi akan balik zammiluni, suruh selimut? Sekali tu je kan? Sekali atau dua kali. Lepas turun Iqra' dan Ya Ayyuhal Muddathir. Lepas tu Allah Ta'ala rahmat kepada Nabi kita SAW. Allah tahu apa punca yang menyebabkan Nabi rasa gerun. Sebab Nabi tengok malaikat dalam rupa asal. Sebahagian ulama ketika mensyarahkan hadis tersebut menyebutkan malaikat Jibril datang dalam rupa asal. Jadi Jibril ni besar dia saja, sayap dia saja 700 sayap. Satu sayap menutup ufuk timur dan barat. Satu sayap saja. Satu hujung sayap Jibril boleh menenggelamkan, boleh menterbalikkan bandar Sodom. Terbalikkan bandar Sodom tu dalam riwayat disebutkan apa? Jibril guna hujung sayap dia. Bayangkan besar mana malaikat Jibril? Besar. Jadi sudah tentulah Nabi SAW pertama kali melihat malaikat Jibril, betul tak? Pertama kali melihat malaikat Jibril dalam keadaan tersebut yang sangat hebat, sangat besar dan sangat agung, tak boleh tahan. Itu kejutan. Sebab itu Nabi balik dan ditenangkan oleh Khadijah. Sebab itu ulama-ulama bahas kat situ hikmah dia. Dan setelah itu, sebab itulah datang wahyu ni, proses penurunan wahyu, cara penurunan wahyu itu berlaku berbeza-beza. Antaranya yang paling banyak sekali dan yang paling Nabi suka sekali, yang paling menenangkan hati Nabi dan Nabi tak takut dah lepas tu, bila malaikat Jibril datang dalam rupa sahabat Nabi yang bernama Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Nampak? Dan setiap kali datang malaikat Jibril dalam rupa Dihyah, Nabi memang tak sabar-sabar nak jumpa dengan malaikat Jibril dalam rupa manusia. Jadi ulama bahalkan sebab apa? Ialah kalau kita kan, kita al-insan madaniyun bit-tab'i. Kita ni manusia ni, kita ni makhluk yang Allah ciptakan bersosial. Madaniyun tab'i, kita ni makhluk yang kena bersosial. Sesama kita. Kan, kalau kita hidup dengan kucing pun, tak larat.
Ada orang kata tak apalah, saya malas kawan dengan orang, saya benci kawan dengan orang, saya nak kawan dengan kucing saja. Tak boleh. Lari daripada fitrah. Kata, kan macam orang-orang di barat, bila tak ada anak dan sebagainya, dia bela kucing. Kan? Kemudian dia boleh dapat, kita kata, kepuasan dan sebagainya. Ya, boleh dapat pahala juga. Kalau orang Islam yang ambil bela kucing, tak ada isu. Cuma tak sama dengan dia berinteraksi dengan manusia, kerana dia manusia diciptakan untuk manusia. Betul tak? Macam kita PKP lah, kita berteman dengan laptop. Tak larat. Tak, jenuh juga kan di hadapan di hadapan handphone, di hadapan laptop, di hadapan ni. Kok mana pun kita kata nak juga ada nak juga rasa bersosial. Kerana manusia itu, kata Ibnu Khaldun, madaniyun bitab'i. Secara tabiatnya memang Allah Taala jadikan tu. Sama juga kalau kita ambil haiwan. Cuba bela haiwan, ambil lembu ke, lembu letak dekat dalam Baitul Salam ni, suruh dia duduk. Dia boleh hidup tak? Tak, dia akan cari rumput, padang rumput, dia akan cari lembu lain juga. Dia tak mau kawan dengan manusia. Tak sesuai. Harimau. Kan ada orang tunjuk dulu, ada orang bela harimau kan. Bela harimau tu mati. Betul tak? Sebab luar daripada fitrah dia. Dia pergi bela harimau tu duduk dekat bandar. Kan? Jadi akhir sekali harimau tu mati. Sebab apa tak boleh? Jadi macam itulah kita katakan, maknanya hikmah penurunan wahyu tu, maknanya malaikat datang dalam rupa lelaki seperti Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, dan juga datang dalam rupa Arab Badui, kan? Dalam riwayat-riwayat yang banyak. Jadi menunjukkan kepada kita adanya wajd itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensunnahkan wajd itu. Ni kena faham. Sama macam isu naik ke Gua Hira. Lepas turun wahyu yang pertama, Iqra, 5 ayat pertama dalam surah Al-Alaq, ada tak riwayat yang sebut Nabi naik balik Gua Hira? Tak ada satu riwayat pun. Betul tak? Jadi adakah naik Gua Hira itu sunnah? Siapa berani kata sunnah? Berani kata sunnah tu dahsyat lah. Tak kata sunnah kan? Mutawif dekat Mekah, Madinah pun dia berkata nak naik tu naik lah. Nak naik sekadar naik, nak tengok Mekah tu daripada Jabal Hira, daripada Gua Hira itu, nak naik, nak rasa, nak tengok, tak ada masalah. Harus. Tetapi jangan pergi naik i'tiqad pula, ada fadilat ni, kononnya nak tunggu Jibril pula turun kat dia. Janganlah. Tu karutlah. Kan? Jadi tak diperintahkan. Jadi samalah juga macam wajib tadi. Tak diperintahkan untuk kita, syariat tak pernah perintahkan kita untuk mencari wajib tu. Kerana wajib itu dia adalah hasil, dia adalah proses. Kenapa kita nak pergi cari hasil dan proses kalau kita tak buat benda yang Allah perintah? Betul tak? So, Al-Quran dan Sunnah suruh kita buat apa? Suruh kita solat, suruh kita baca Quran, suruh kita zakat, suruh kita kerjakan haji, suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, suruh kita berpuasa. Tak perintahkan kita untuk menyebutkan diri dengan wajib, dengan proses ataupun hasil. Baik. Jadi kata penulis lagi di sini. Jadi syaitan meniupkan maka kat sini dia kata awal wajib muncul disebabkan oleh kejutan pada batin. Jadi memang perkara tersebut berlaku pada Nabi SAW, kan? Dan berlaku kepada semua manusia. Semua. Kan? Kita pun ada pengalaman masing-masing, kan? Pengalaman masing-masing. Tetapi pengalaman kita itu dia kekal menjadi pengalaman lah peribadi. Sejak bila pengalaman kita itu boleh kita jadikan hujah? Macam itulah juga wajib ni. Tak bolehlah kita kata, aku naik Gua Hira itu, aku pergi kan, aku dapat feeling, rasa tenang. Lepas tu balik-balik dia pun ajak ramai-ramai, kata jomlah kita pergi Gua Hira ni untuk dapat ketenangan. Siapa? Lepas tu dia pun pandai-pandai. Itu yang jadi tu. Pandai-pandai cari dalil dan sebagainya, hadis palsu dan sebagainya, ataupun buat reka hadis. Macam itulah jadi. Punca jadi tersebarnya kepalsuan, tersebarnya benda-benda yang tidak ada asas dalam agama, bid'ah-bid'ah dalam agama, kerana puncanya semua nak ikut perasaan masing-masing. Aku rasa ni bagus. Macam ni.
Wasujud kita kena pakat-pakat naik. Siapa tak naik, dia tak ikut sunnah Nabi. Dia kata dia kan. Tak ada lagi kan? Tak ada lagi lah, alhamdulillah lah setakat ni kita kata mutawih ni ramai-ramai hak mengaji. Tapi kalau satu hari nanti semua tak mengaji, macam mana? Pakat kena tipu lah ke? Anda ingat dulu lagi waktu Madinah dulu, pakat kena tipu dengan mutawih daripada Indonesia. Dia duk cerita apa? Kubah Masjid Nabi tu kan, hijau tu. Dia kata ada kubur atas tu. Kubur atas tu. Pasal dia kata ada puak Wahabi, dia kata ada seorang Wahabi ni dia nak buat onar dekat kubur Nabi. Dia buat fitnah lah. Kan? Jadi lalu dipanah petir. Lalu kubur dia pun melekat kat situ, kat kubur tu. Oi, cerita. Kan? Kita dengar betul-betul sebelah kita je mutawih tu. Geram je. Panas telinga kita. Pasal dengar benda yang karut, benda yang menipu. Tapi kita kesian tengok makcik-pakcik kan, makcik-makcik yang dia orang ingat, yalah, kita nak kata apa, dia orang percaya kan. Tengok orang pakai kopiah dekat tanah suci pula, takkan nak menipu. Takkan Tok Leban nak nipu kan. Itulah bahasa mudah dia. Jadi kita kata kita sedih kadang-kadang kan, benda-benda yang macam tu mungkinlah sekarang ni berkurangan, tapi kita kata kita tak boleh bersangka baik lah. Benda ni kerana kejahilan tu tetap dan sentiasa akan ada. Kita kena ingatkan. Baik. Dikatakan lagi di sini, pada waktu itu jika seseorang dapat mengawal dirinya, syaitan akan menjauhinya. Tetapi jika dia mengabaikannya dan tidak mempedulikan kemunculan wajh itu, wajh tersebut tidak akan berlaku. Namun jika dia suka kalau orang ramai melihat apa yang berlaku kepada dirinya, syaitan akan meniupkan ke dalam hatinya, lalu dia akan mengalami kejutan mengikut tahap tiupan syaitan tersebut. Jadi syaitan, kerja dia memanglah dia akan menghiaskan kebatilan. Sebab itu dalam surah An-Naml bila burung hudhud kan, bila dia tengok ratu Sabah, dia kata wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Burung hudhud dia kata dekat Nabi Sulaiman, aku dapati, dilaporkan dekat Nabi Sulaiman, aku dapati seorang wanita yang menjadi pemerintah ketika itu dan kaumnya sujud kepada matahari selain Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah memperhiaskan, mengindah-indahkan amalan mereka. Jadi burung hudhud pun tahu tazyin syaitan. Jadi kalau kita ni tak tahu tazyin syaitan, kita ni lebih lemah daripada burung hudhud. Itu hikmah binatang tu kadang-kadang kan. Kita duk tengok binatang tak tahu apa. Kan, binatang tak tahu apa. Tapi Allah Taala dalam Quran sebut tentera-tenteranya, antaranya burung hudhud, untuk ajar kita. Kan, untuk ajar kita, untuk berikan pengajaran kepada kita. Allah Taala sebut dalam Quran burung hudhud. Atas lisan hudhud Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dan Allah jadikan dia sebagai termasuk dalam kalamullah yang kita baca. Kalau kita perhati betul-betul, perkataan tu perkataan siapa? Hudhud lah. Dia laporkan dekat Nabi Sulaiman. Kan? Jadi syaitan ini tugas dia memang dia akan memperhiaskan kebatilan. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika menyebutkan perkara-perkara yang adanya perhiasan syaitan. Apa sahaja perkara yang berpaling daripada perintah Allah, perintah Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnah, maka akan ada bentuk tazyin, perhiasan daripada syaitan. Syekhul Islam dia bagi contoh macam makam ataupun kubur yang disembah, yang diziarahi, yang didatangi, kemudian diminta, yang diharapkan pengharapan di sisi kubur, diminta daripada ahli kubur. Maka sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bila bahaskan tentang golongan-golongan yang melampau ini, bila mereka pergi dekat kubur tu, memanglah kadang-kadang mereka jumpa, mereka kata dia tidur dekat kubur tu, dia kata malam tu datang wali Allah, jumpa dia, kata kat dia ni amalan ni baik, gini kan. Benda tu boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Tetapi datang daripada siapa? Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata confirm daripada syaitan. Tak ada mungkin, tak ada, confirm. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Ta'ala kata waman a'rada waman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman, Allah kata apa? Nuqayyid lahu syaitan. Kami akan
biarkan atau kami akan jadikan baginya itu syaitan, wa huwa lahu qarin, syaitan itu akan jadi teman pendampingnya yang akan mendampinginya dan akan datang dekat dia dan akan menghiaskan kepadanya kebatilan. Maknanya apa sahaja bentuk pelanggaran terhadap syariat, syaitan akan datang. Syaitan akan datang. Sebab itu Ibn Taymiyah dia genius. Dia kata, kan orang cerita dia pergi jumpa dia pergi dekat kubur fulan, cerita mimpi jumpa wali sekian datang, dia kata nabi datanglah, ataupun yang apa, majlis maulid kan, majlis maulid, lepas tu marhaban datang, kursi kosong, dia kata tu kan, dia kata kami nampak nabi betul. Benda tu boleh jadi betul tak? Betul yang dia nampak, tapi bukan nabi, syaitan. Sebab apa? Apa sahaja dalil daripada Quran, Allah kata wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman, maknanya berpaling daripada Quran, tak mau mengamalkan Quran, tak mau mengamalkan sunnah, berpaling, dia nak buat cara sendiri, ibadat sendiri, zikir sendiri, cara sendiri, tak mau ikut sunnah, memang Allah akan bagi syaitan jadi pendamping dia. Dan kadang-kadang syaitan tu datang, memang datang dalam rupa wali, datang pakai jubah, pakai serban, takkan pakai serban, pakai jubah sesat kot, kan? Itu kan, maknanya dia menghiaskan. Macam guru kami Syekh Al-Utsaimin cerita tentang satu kisah ni, kisah orang sufi juga, yang mana ada dua orang lelaki ni. Seorang ni dia ikut tarikat tok guru dia, seorang lagi ni orang awam, kawan dia ni orang awam. Jadi si sufi ni, dia dah ada pengalaman. Dia kata dia pergi join tarikat Syekh Fulan. Dia kata dia pernah diperlihatkan kepadanya taman-taman yang indah. Dia kata syurga. Dia kata dia pergi berjumpa dengan Syekh itu bawa dia pergi taman. Dia kata dia masuk taman tu, dia tengok cantik dan indah. Indah sangat. Kemudian dia pun, si sufi ni pun pergi jumpa dengan kawan dia yang awam ni, kemudian kata dekat dia, kamu nak tak masuk syurga? Dia kata, siapa tak mau masuk syurga kan? Semua orang nak masuk syurga. Dia kata, jom ikut aku. Jom ikut aku. Aku akan bawa jalan yang akan memasukkan kau dalam syurga. Dia pun ikut lah. Dia ikut. Tapi yang si kawan dia ni cerdik sikit lah kan. Ada akal sikit, ada otak. Ikut, kemudian dia tengok Syekh tu. Kemudian Syekh tu kata, okey, jom, nak masuk syurga tak? Jom kita masuk syurga. Kita masuk syurga betul ni. Kita akan tengok dalam tu ada taman yang indah dan sebagainya. Kemudian yang si awam ni dia cerdik. Dia kata, ada tempoh tak? Maksudnya aku masuk tu ada tempoh tak? Dia kata ada tempoh. Sekian kita kena keluar. Kalau tak keluar, jadi lain. Dia kata tak apa, jom kita masuk dulu. Dia pun majak masuk. Dia pun masuk. Orang awam tu masuk. Masuk memanglah dia tengok cantik, indah. Dia tengok taman. Dia kata ni syurga. Kawan dia tu memang yakin dah syurga. Lepas tu yang awam ni dia sedar. Dia kata, jomlah kita keluar. Jom kita keluar. Kemudian si sufi tu kata, jangan keluar lagi, tunggu dulu. Okey, tak apa, dia tunggu. Kemudian si sufi tu kata, okey, dah habis waktu. Dah tamat tempoh. Jom kita keluar. Kawan dia yang cerdik ni kata, aku tak mau keluar, aku nak duduk selama-lamanya dalam syurga. Khalidina fiha abada. Aku nak duduk kekal dalam syurga. Bukankah kita diperintahkan untuk kekal dalam syurga? Tengok dia cerdik Dia cerdik. Lepas tu kawan dia hak sufi tu kata, jangan. Kita kena keluar ni. Tok Syekh kena keluar dah sekarang. Tak boleh duduk ni. Nanti jadi benda yang sebaliknya. Kemudian dia pun duduk lagi dekat situ. Kemudian dah habis waktu, tengok-tengok mereka berada dalam tong sampah. Cerita tu cerita yang Syekh Utsaimin cerita. Tengok-tengok dalam tong sampah. Dalam tong sampah. Maknanya apa? Tak tahulah kot dia bagi dadah ke, dia bagi apa benda ke kan. Kawan dia tu mungkin ambil sikit kan. Tapi sebenarnya benda ni memang berlaku. Memang kalau anda ingat lagi waktu anda mengaji di Yaman dulu, Syiah Houthi, mereka akan target anak-anak muda yang maknanya belasan tahun ataupun 8 tahun, 7 tahun, dan mereka akan bagi dadah. Mereka akan bagi dadah.
Dan ada juga yang disihir. Kemudian mereka akan bagi senjata untuk pergi tembak mana-mana kampung ahli sunnah secara rawak. Maknanya memang Syiah ni memang Syiah golongan Batiniyah ni memang kalau dalam sejarah memang normal lah kalau pakai dadah ni untuk tarik pengikut, untuk tipu, exploit pengikut mereka. Mungkinlah dia bagi dadah ke apa kan. Boleh jadilah kan. Tapi muncullah orang awam tadi cerdik. Kawan dia tadi cerdik, dia dia balas balik kan. Betul lah, syurga kena kekal lah. Buat apa nak keluar daripada syurga dah kalau dah masuk? Logik tak? Jadi menunjukkan syurga yang ditawarkan oleh Tok Guru tarikat tadi itu adalah dusta. Maknanya kadang-kadang memang benda tu mungkin dibuat, apa kita kata, mungkin sihir dan sebagainya, mungkin boleh kan. Tetapi kita kata itu cara dia. Maknanya kita lawan dengan akal yang Allah Ta'ala bagi. Fitrah. Betul lah, logik lah kan. Kalau dah masuk syurga, kenapa ada tempoh pula? Kekal lah dalam tu. Kenapa kau kena keluar balik ke rumah kau, lepas tu nak ajak aku pula masuk syurga, lepas tu keluar balik, duduk je lah dalam syurga tu, kekal namanya. Khalidina fiha abada. Kan? Tak, kita kata itu, kita kata kisah. Jadi kisah tu kita kata memang bagi pengajaran dekat kita, jangan terpedaya lah dengan penipuan-penipuan ni. Jadi syaitan ni dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara. Baik, jadi itu yang kalau kita tengok tazyin, syaitan ni memang berlaku. Memang berlaku. Sebab itu, yalah benda ni kita kata pengalaman macam orang kan, dia kata aku mimpi jumpa ni wali, nabi dan sebagainya. Tak boleh, kita tak boleh nak tentukan hal tersebut memang benar-benar ianya adalah hakikat, benar-benar betul. Dan kebanyakannya adalah dakwaan. Dan kalau sekali betul sekalipun tidak menunjukkan sesuatu keistimewaan. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Taha. Okey, kita tengok dalil yang menunjukkan adakah melihat malaikat atau melihat nabi atau melihat jin atau melihat syaitan menunjukkan keistimewaan seseorang atau menunjukkan karamah. Selalu orang kata kan, kami tengok nabi, kami tengok malaikat, kami tengok ini. Tapi dia tak sedar, tengok malaikat saja tak menunjukkan kemuliaan. Tengok nabi saja tak menunjukkan kemuliaan. Tengok apa lagi? Tengok jin, boleh berdialog dengan jin ke apa ke, sentuh jin ke, pegang jin, tak menunjukkan kemuliaan, tak semestinya. Dalilnya adalah ayat berkenaan dengan kisah Samiri. Dalam dalam surah Taha ayat 96. Bila Nabi Musa AS tanya dekat Samiri, qala fama khatbuka ya Samiri, apa alasan kamu wahai Samiri? Kenapa kamu buat macam ni? Kenapa kamu buat patung anak lembu ni? Kamu sesatkan Bani Israel kan? So Nabi Musa tanya kan, Nabi Musa nak tegakkan hujah. Fama khatbuka ya Samiri. Kemudian Samiri kata, qala basurtu bima lam yubsiru faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabadhtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dia kata, jadi Samiri jawab, basurtu bima lam yubsiru bih. Aku dapat tengok dan tahu sedar apa yang tidak diketahui oleh orang lain, oleh mereka. Apa dia yang dia tengok tu? Sini ulama tafsir bahas. Ulama tafsir bahas. Dan ini antara satu-satunya riwayat, antara salah satu riwayat Israiliyat yang paling bermanfaat untuk memahami ayat ni. Sebagaimana kata, tak salah ana, Syekh Musa'id Tayyar, hafizahullah, dan juga ulama-ulama tafsir yang membuat kajian tentang Israiliyat, mereka kata kisah riwayat Israiliyat yang paling bermanfaat untuk faham ayat, antaranya riwayat yang mengatakan bahawasanya Samiri melihat malaikat Jibril ketika nak bertemu dengan Nabi Musa AS. Sebab itu dia kata, basurtu bima lam yubsiru bihi. Aku nampak apa yang orang lain tak nampak. Sebab itu ulama bahas. Ulama kata dia nampak apa? Dia nampak apa? Samiri ni baik ke? Sesat. Samiri ni kahin, bomoh, dukun, pawang. Ada sebagian ulama kata dia tukang sihir. Yang masuk agama Nabi Musa AS berpura-pura. Ada juga dikatakan dia pengikut Nabi Musa tapi disesatkan oleh Allah. Tapi dia baik tak? Tapi dia kata dia tengok malaikat Jibril. Basurtu bima lam yubsiru bihi.
Kemudian dia kata faqabattu qabdatan min athari rasul. Lalu aku pun mengambil segenggam daripada kesan jejak Rasul. Jejak Rasul bukan jejak Rasul cerita tu. Jejak Jibril. Rasul kat situ maknanya malaikat Jibril. Ulama tafsir kata tapak kaki kuda Jibril. Kan? Fanabathtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kemudian dia pun buatlah anak patung tu berdasarkan sihir yang dia ada itu. Kalau kita ikut pendapat ulama yang kata dia guna sihir. Ada yang kata dia guna ilmu perbomohan, kahanah. Kan? Jadi Samiri kalau orang yang duk dawa dia kata syekh aku tengok malaikat, syekh aku tengok nabi, syekh aku tengok Tuhan. Kita bawa ayat ni. Kan? Sama juga iblis tengok Tuhan tak? Tengok Allah. Tengok. Jadi ada isu tak? Adakah iblis tu jadi mulia dan hebat disebabkan dia tengok Tuhan? Tak. Sama juga macam Samiri. Sebab itu kita kata tak semestinya. Kadang-kadang kan ada orang kan dia terlampau sangat, dia terlampau obses. Dia kata tengok tok guru kami jumpa malaikat, jumpa nabi. Kata adakah jumpa malaikat, jumpa nabi itu menunjukkan tok guru kau tu betul? Boleh jadi tok guru kau sesat, memang confirm sesat. Kan? Sebab Samiri pun tengok malaikat. Ini masalahnya tengok saja, adakah malaikat tu bagi wahyu dekat dia? Tak. Kau bukan nabi. Itu kan. Jadi kita kena faham. Jadi itu kalau seingat anda itu antara salah satu riwayat Israiliyat yang paling bermanfaat untuk faham ayat tu. Sebab dia ada counter kepada golongan-golongan sesat ni. Sebab kita nak rat kan orang-orang yang sesat duk dakwah sikit-sikit tengok malaikat lah, tengok nabi lah, tengok itulah, tengok inilah. Kan semua benda. Ayam pun tengok malaikat betul tak? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sebut kalau kamu dengar kokokan ayam, maka bacalah doa. Nabi suruh baca doa. Kerana malaikat melihat, kerana ayam yang berkokok itu melihat malaikat. Melihat malaikat. Sebab tu orang tua-tua dulu dia belayam. Pasal apa? Pasal bukan tengok malaikat tu. Pasal dulu tak ada apa? Dulu kita kata alam kan. Alam tu ayam kokok tu lah. Alam orang dulu-dulu. Mana ada jam canggih-canggih. Kita jam sekarang ni macam-macam. Ringtone-nya dengan macam-macam tapi tak bangun-bangun juga. Orang dulu-dulu dengan ayam kokok je bangkit. Solat malam, solat subuh, solat ni kan kita sekarang ni macam-macam alam keliling kepala tapi tak. Allah musta'an. Kan? Jadi kat situ kan maknanya malaikat tengok ayam tengok malaikat. Jadi adakah ayam tu kita kena ambil ilmu daripada ayam? Logik. Kalau logik depa, kamu kena pergi menuntut dengan ayam. Lepas ni bisnes ayam maju lah. Mai pakat-pakat kita ambil ilmu daripada ayam. Sebab ayam dapat wahyu, dapat tengok malaikat. Bukan dapat wahyu, dapat tengok malaikat. Jadi dia hebat. Dia wali Allah. Lagi jadi wali ayam. Tak betul kan? Jadi itu kita kata kita kena fikirlah. Jadi adakah semata-mata melihat malaikat itu menunjukkan kelebihan? Sama juga macam ulama bahaskan tentang isu Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad yang sahabat confused dia tu dajjal atau tak kan. Sebab itu ulama bahas kan. Dia nampak apa yang tak nampak. Sama juga. Adakah menunjukkan kelebihan dia? Kan? Tidak juga. Bahkan Nabi SAW ketika itu mengatakan dia dusta dan Nabi SAW hina dia. Nabi SAW kata ikhsa kan. Ikhsa Nabi hina dia kan. Kemudian sahabat-sahabat ada yang bersumpah kata dia dajjal walaupun sebagai ulama memang bahaskan isu itu yang Ibnu Sayyad ni ketika itu dia adalah Dajjal min Dajajilah. Dajjal kecil kerana dia berdusta. Kerana kita tahu dia daripada keturunan Yahudi dan dia yang maknanya keluarga dia tu orang Yahudi ketika itu memanglah biasalah sihir bomoh ni. So orang yang terlibat dalam sihir dengan bomoh ni dia memang Dajjal lah. Dajjal kecil. Dalam mukadimah Sahih Muslim kan Nabi sebut Dajjalun kadzabun. Kan? Dajjal yang pendusta besar. Mereka mendatangkan kepada kamu apa yang tak pernah kamu dan bapa-bapa kamu dengar. Kan? Tahzir Nabi terhadap Dajjal pendusta-pendusta antaranya bomoh-bomoh dukun-dukun dan sebagainya. Jadi Samiri pun sama macam tu Ibnu Sayyad dan juga ayam tadi. Ayam jangan lupa ayam. Sebab ada dalil kan? Ada dalil mana ayam tu nampak malaikat. Sama juga macam azab. Dia orang nampak. Jadi adakah menunjukkan kelebihan?
Sebab itu kita kata jangan kita terpedaya dengan orang yang mendakwa pengalaman-pengalaman kerohanian, yang mendakwa kononnya dia dengar orang kena azab, dia dengar kiamat dah nak berlaku dan sebagainya, kononnya gini. Itu kita kata tak memberi apa-apa kesan terhadap proses pengambilan agama dan juga pendalilan dalam agama. Jadi kalau dia dengar seorang-seorang, tak payahlah dia nak canang dekat orang, kemudian buat pula sesi khas untuk mensyarahkan pengalaman dia. Tak perlu. Tak perlu. Kena ajar Quran dengan sunnah. Kena belajar. Kalau tak tahu, belajar. Baik. Dah habis waktu. Dah habis waktu. Ada, Ana mari tadi, makan kan? Ana tak makan lagi sebenarnya. Tak makan daripada, pagi tadi makan sarapan, ada kelas. Ana tak makan lagi. Tapi, itu kebiasaan Ana. Kebiasaan. Maknanya kalau ada kuliah, kalau ada daurah, Ana tak boleh makan. Sebab Ana nak fokus pada penyampaian. Ana tak boleh makan. Tak, tu cara Ana. Tu cara Ana. Tapi Ana tak boleh paksa orang lain. Itu maksudnya pengalaman kita berbeza-beza. Cara kita berbeza-beza. Kalau Ana makan, Ana rasa Ana pancit. Maknanya Ana tak larat. Kalau makan tu Ana jadi mengantuk, kemudian jadi lupa lah. Nak bagi poin-poin pun lupa. Apa semua lembab sikit kalau makan dah. Tak boleh. Jadi Ana qada lagi lepas kelas, Ana makan sungguh-sungguh lagi. Pasal tadi Ana mai tadi semua duk pakat makan. Segar-segar kan ustaz, makan. Ana tak ni. Tapi itu contohlah, contoh ada benda dia kena faham pengalaman kerohanian ni, termasuk contoh-contoh simple macam Ana bagi contoh tadi. Kita tak boleh nak seru orang untuk ikut cara kita. Sama juga nanti akan bahaskan tentang khulwah, uzlah. Kita tak boleh paksa orang untuk ikut cara kita yang mungkin ada dalam ruang lingkup keharusan. Apa hukum tak makan sebelum bagi kuliah? Orang bahas, ustaz, haram hukum dia. Anda tak tahu mana dalilnya. Kan? Tapi kalau ada orang kalau tak makan, dia tak boleh. Jadi mungkin mudarat. Jadi dia kena makan. Ada orang dia kalau makan lagi tak boleh pula. Tak boleh bagi kuliah. Jadi berbeza-beza. Sebab itu pengalaman tak boleh jadi hujah dalam agama. Tak boleh kita sesekali nak jadikan, kalau kita ada pengalaman kerohanian, kita nak cerita, kita nak canang dekat orang. Kalau nak cerita dekat apa? Orang-orang terdekat, cukuplah. Tak payah kita nak buat Facebook live cerita syarah mimpi saya. Saya mimpi semalam sekian. Ni syarah dia. 2 jam dia syarah mimpi dia. Awak engkau Nabi ke nak syarah mimpi? Tak perlu. Kalau kita mimpi dapat kebaikan, mimpi itu adalah mubasyirat. Kalau kita mimpi keburukan, jangan cerita. Kalau mimpi kebaikan pun, sebahagian ulama kata jangan kita cerita, melainkan kepada orang yang kita percaya, orang yang kita sayang. Dan mimpi ni kata Imam Ahmad, kalau dia mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu tanda-tanda mimpi itu baik. Kalau dia memperdayakan kita, maka itu tanda yang mimpi yang tidak baik. Maknanya walaupun dia baik, tapi memperdayakan kita. Duk canang dekat orang. Kan? Ni ustaz kami mimpi jumpa Nabi, ustaz kau tak mimpi jumpa Nabi. Dia duk bagi alasan tu lah. Jumpa Nabi, jumpa malaikat, semua tu tak boleh pakai. Baik, jadi ana rasa cukup setakat itu. Al-Fadhil Ustaz Mubarak sampai dah. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.